Baik pelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Pada pagi ini kita mulakan kelas perkembangan kejayaan kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Baik pelajar-pelajar yang cikgu kasihi sekalian, selamat pagi semua. Pada pagi ini kita akan meneruskan kita punya kelas secara online yang kita akan berkisar kepada perkembangan kejayaan, tapi hari ini tajuk lebih kepada isu-isu lah. Kita kena faham apabila kita berhadapan dengan perkembangan kejayaan, apakah isu-isu yang sentiasa mendasari kaunseling kejayaan ni. Sebelum kita memasuki kaunseling kejayaan, insyaAllah mungkin semester depan kamu akan ambil the next semester, kamu akan enroll the counseling, career counseling. And then sebelum kamu mengetahui career counseling ni, kamu kena tahu juga apakah perkembangan maklumat tentang perkembangan kejayaan. Antara maklumat yang perlu kita tahu dalam perkembangan kejayaan adalah isu-isu yang berkaitan dengan perkembangan kejayaan. Banyak isu. Hari ini kita akan bincang isu ni, mungkin minggu ni dan minggu depan kita akan cuba cover that issue regarding about the development of the career counselling. Baik pelajar-pelajar, bila kita berkaitan dengan perkembangan kejayaan ataupun dia tidak lari daripada perancangan kejayaan. Setiap orang ni dia ada perkembangan maknanya bila ada perkembangan, maknanya dia ada penguncupan. Maknanya dalam satu tahap tu kejayaan kita boleh menurun. Jadi sebelum kita menurun, kita perlu dipenuhi. Seperti kita perlukan makan. Makan ni walau apa keadaan pun, walaupun kita selagi kita hidup, kita perlukan makan, kita perlukan tempat tinggal. Ini adalah keperluan asas yang perlu ada. Kita perlu makan, kita perlu tinggal, kita perlukan kasih sayang daripada keluarga kita. Dan bayangkan kalau kita tidak mempunyai pekerjaan, bagaimana kita nak mendapatkan makan, bagaimana kita nak dapat penginapan, bagaimana kita nak bergerak kalau kita tak ada kereta, dan macam mana kita boleh memberi kasih sayang. Maknanya kasih sayang ni dari sudut bagaimana kita nak memberi keperluan asas kepada anak-anak kita ataupun pasangan kita yang tidak bekerja. Jadi dalam perkembangan kejayaan ini kita kena faham, kadang-kadang ada satu fasa tu kita boleh naik cepat. Kadang-kadang satu fasa disebabkan faktor-faktor kesihatan, faktor-faktor konflik boleh menjejaskan perkembangan kejayaan. Maknanya dia boleh juga menguncupkan kita punya kejayaan. Cikgu bagi awak satu contoh berkaitan dengan kejayaan sebagai seorang artis artis ataupun atlet. Cuba kita bayangkan dunia artis masa mula-mula katakan remaja banyak orang minat dia jadi dia pun banyak berlakon, banyak dapat offer, lepas tu pergi sana sini, pergi konsert. Masa tu kesihatan dia ada, wajah masih cantik, masih gebu, ramai peminat tiba-tiba apabila umur semakin meningkat, jadi energi pun dah tak ada, ramai artis-artis yang baru datang lebih muda, lebih energetik, lagu-lagu yang mereka persembahkan lebih sesuai dengan zaman. Jadi kita akan kita punya offer dalam job dalam bidang artis, persembahan dan lakonan offer kita semakin kurang. Tetapi gaya hidup kita semakin kita nak maintain gaya hidup kita. Katakan sebagai seorang artis, dia perlu menjaga penampilan sebab dia adalah public figure. Because the artist is a public figure. Bila public figure ni, mereka mesti jaga penampilan. Barang kena kemas, make up kena mahal-mahal, gaya hidup mesti nampak macam versatile. Tapi apabila job dah tak ada, job dah tak ada, kurang dah orang panggil, konsert-konsert pun dah tak ada. Jadi mereka perlu meneruskan kehidupan mereka. Tapi nak maintain kehidupan tu menyebabkan kadang-kadang mereka akan berhadapan dengan situasi tekanan. Dan ramai kalau kita tengok hari ini, yang ramai terkesan dengan COVID. Ramai yang terkesan dengan COVID. Jadi kita tengok isu-isu sekarang ni yang melibatkan perkembangan kejayaan artis. Artis sudah terlibat dengan scammer. Ada juga yang terlibat dengan rasuah. Dan ada juga yang kita dengar daripada Persatuan Seniman sendiri bahawa mereka terlibat dengan pelacuran secara online dan macam-macam lagi sebab mereka nak meneruskan kesinambungan hidup itu. Gaya style itu gaya hidup itu. Jadi ini yang berlaku sebenarnya yang juga sebagai salah satu yang kita perlu sebagai seorang pelajar kaunseling perlu melihat daripada segi perkembangan kejayaan juga boleh membawa kepada isu-isu yang lain. Contohnya kalau kita tengok dunia artis,
sekarang ini kita tengok mereka telah terlibat dengan, ada yang jadi mangsa, ada juga yang pemangsa, scammer buat penipuan dalam talian, yang lebih ada juga yang kita lihat yang terpaksa terlibat dengan rasuah, ada juga yang terlibat juga dengan memberi seks secara sebagai mendapat habuan. Ini adalah sebagai satu contoh isu semasa yang menyebabkan bagaimana perkembangan kejaya perlukan perancangan yang teliti mengikut perkembangan dia. Sebab kita tahu, kalau hari ini kita sebagai seorang artis, kita akan mula popular dan satu tahap kita akan menurun. Dan bila kita menurun itu, apakah perancangan kita untuk meneruskan survival kita untuk hidup atau maintain your lifestyle? Okey, itu penting bagi seorang kita sebagai seorang kaunselor memberitahu mereka perlu ada perancangan kejaya. Kalau tidak, ramai kadang-kadang kita tengok ada artis-artis yang kadang-kadang duduk di, kalau cikgu tak mahu sebut nama, tapi ada artis sekarang ni hidup merempat, kadang-kadang kerja tidak bekerja, kadang-kadang disebabkan tidak ada berlakunya perceraian. Ini semua berkaitan dengan perkembangan kejaya dan gaya style. Jadi penting kita merancang kejaya itu. Kita juga tengok dunia atlet. Atlet juga merupakan suatu kerja yang profesional. Dulu dia mendapat job, tapi semakin tua, apabila umur semakin meningkat, dia tidak boleh nak perform lagi, dia tak boleh pergi dah lagi berlari macam dulu. Datang pula pendatang-pendatang baru, newcomer yang lebih mencabar, yang lebih sihat. Jadi atlet pun makin lama makin kurang. Dulu mungkin dia popular, tapi sekarang nak mengekalkan kesihatan dan kecergasan tu amat mustahil. Jadi inilah yang berlaku kepada dunia atlet. Jadi mereka kadang-kadang akhirnya mereka tidak bekerja, terpaksa gadai, terpaksa menjual balik barang-barang hadiah-hadiah yang dia dapat, kasut emas untuk menampung keluarga. Jadi perkembangan kejaya ini juga diselari dengan perancangan kejaya. Jadi kita kena memahami bahawa setiap perkembangan kejaya itu dia ada pengucupan juga. Jadi bagaimana kita merangka dia punya panggil kejaya ini, merangka kejaya ini agar mereka akan sentiasa sustain, agar mereka sustain dalam menentukan kehidupan mereka. So kehidupan kita ada keperluan asas, kita ada keperluan asas yang perlu kita penuhi, seperti makan, seperti minum, seperti tempat tinggal, kita perlukan emosi, kita perlukan orang menjaga kita, kasih sayang. Jadi perkara ini kita nak perlukan sustain. Jadi kita nak sustain benda ni, kita perlu ada kewangan, dan kewangan itu berkaitan dengan career kita, bagaimana kita mendapat. Dan inilah tidak seperti tertumpu kepada atlet dan artis, banyak lagi kerja-kerja yang memerlukan kita sentiasa perancangan, bagaimana kita nak merancang kalau apa-apa terjadi dalam isu semasa. Dan seperti yang cikgu ulang balik, kita lihat bahawa kejaya ini sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi, politik dan sosial kita. Kalau berlaku contoh darurat, bila berlaku darurat, apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh nak menjadi pendapatan? Kalau berlaku ekonomi yang tak stabil, jika berlaku peperangan, apa yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku dengan kerja kita? Jadi itulah sebab pelajar, salah satu kaedah yang kita mengajar untuk perkembangan kejayaan adalah berfikir di luar kotak. Dan kita mengajar, kita mesti ada daya keusahawanan. Itu salah satu yang kita lihat Malaysia telah menuju ke arah itu, iaitu bukan find the job. Bukan find the job or seek the job, but create the job. Kita perlu cipta kejaya-kejaya yang dapat menjana-jana pendapatan yang tidak bergantung kepada semata-mata kepada makan gaji. Itu sebagai contohlah pelajar. Jadi kita perlukan kena tahu perkembangan kejaya dan isu-isu yang berkaitan kejaya supaya kita boleh kita cuba untuk dapatkan jalan penyelesaian yang terbaik untuk mengasati masalah itu. Jadi itulah sedikit bagaimana isu-isu yang sekarang ni melanda dalam keadaan COVID, di mana pandemik ini merebak. Kita tak tahu sebab kita tidak dapat menjangkakan apa yang boleh berlaku. Dan ini penting bagi kita sebagai seorang kaunselor, kita juga untuk bantu diri kita dan bagaimana kita juga boleh bantu klien-klien kita di luar sana untuk meneruskan kehidupan dengan kita membuka peluang kepada mereka untuk melihat dunia-dunia baru ataupun pekerjaan-pekerjaan baru yang mereka boleh ceburi untuk meneruskan, to sustain dia punya kehidupan. So hari ini kita akan berkongsi berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan perkembangan kejaya. Baik. So pelajar-pelajar boleh tengok, dan pelajar-pelajar cikgu galakkan kita berlaku
komunikasi dua hala, berlaku komunikasi dua hala dengan pelajar boleh berbincang, boleh memberi pendapat, dan cikgu akan tanya juga. So nama-nama dekat sini cikgu boleh tanya, tengok dah banyak, ada 49 orang. Jadi untuk menjadikan kita punya kelas ini lebih interaktif, jadi cikgu akan bertanya apa pendapat dia tentang dunia semasa ni. Baik. So pagi-pagi ni cikgu nak tanya, kita tengok siapa Wani Zabib, ada ke Wani Zabib? Wani Zabib? Okay. Wani Zabib tak ada Okay, Sofia Azimi. Ya, saya cikgu. Okay, Sofia dekat mana Sofia? Kat rumah sekarang ni. Okay, so Sofia, apa yang Sofia faham dengan kejadian pandemik COVID ni dengan mempengaruhi perkembangan kerjaya? Mungkin Sofia boleh berkongsi dengan rakan-rakan? Okay, so sekarang ni apa kita tahu COVID sekarang, okay, first tu mungkin negara kita menghadapi lockdown. So slowly negara kita dah macam dah okey sikit. So ramai yang dah boleh bekerja balik, nak start balik bisnes, kerjaya masing-masing lah. So tapi bila masa sekarang ni COVID tu makin naik tanpa kita sedar, dan benda ni bila ada yang dah mula start nak bisnes kan, macam mula nak start bisnes kecil tu, dia sedikit sebanyak mengganggu dia punya kestabilan kerjaya ekonomi depa. So benda ni dengan topik kita kerjaya dengan isu semasa ni. So memang kita boleh tengok kalau seseorang tu tak mampu nak merancang dia punya kerjaya tu dengan baik, mungkin pada masa yang akan datang keadaan negara yang semakin mengancam tu membuatkan dia tak mampu nak nak stabilkan kerjaya dia tu lah. Tu bagi saya. Terima kasih Sofia. Itu sebab kalau kita tengok ada negara-negara contohnya Itali, ada kes seorang jutawan terpaksa membunuh diri kerana tidak dapat menghadapi kehidupan yang begitu sukar pada COVID. Dan banyak sebenarnya kes-kes bunuh diri yang dilaporkan tetapi tidak disebarkan di media. So kes-kes bunuh diri juga semakin meningkat. Okey, kita dengar juga kita dengar Nasrul Zaman. Nasrul ada? Nasrul Zaman? Ada cikgu. Okey, Nasrul kat mana Nasrul? Saya dekat rumah. Rumah dekat mana Nasrul? Saya dekat Perak. Oh, Perak. Perak macam mana keadaan dekat sana? Macam tempat saya tak ada masalah. Ini tak ada kes lagi. Kerana kawasan yang di sekeliling daerah saya memang dah ada kes lah. Memang kes tak banyak di sana Nasrul Perak masih lagi yang kata apa, tak banyak lah. Masih terkawal lah Ya. Okay, Nasrul tengok apabila berlaku pandemik COVID-19 ni, bagaimana ia boleh mempengaruhi perkembangan kerjaya itu sendiri? Macam tadi yang Sofia cakap tadi kan, daripada sebelum berlakunya pandemik ni, masing-masing mempunyai bidang kerjaya yang kata apa stabil lah untuk diorang. Yang diorang boleh survive macam mana sekalipun diorang dapat survive. Tapi bila terjadinya COVID ni, memang ternampak secara jelas lah yang mana yang orang kata apa, dia khusus kepada pekerja-pekerja swasta. Sebab apa? Bila diorang dah terhenti daripada melakukan kerja, jadi diorang tak dapat nak survive sebab apa? Kalau diorang tak kerja, maknanya diorang tak ada gaji. Jadi dekat situ pandemik COVID-19 mempengaruhi pekerjaan diorang dan diorang tak dapat nak survive kehidupan diorang dengan mencari orang kata apa, kan gaji tak ada, kena diorang tak dapat nak survive lah, diorang punya ni, dan itu sangat mempengaruhi kerjaya diorang. Baik, kita cuba tanya kepada Nur Atika. Nur Atika ada? Nur Atika? Okey, kalau tak ada Nur Atika, kita dengan Nur Nadira.
Nur Nadira ada di talian? Ada cikgu. Ya. Okey, Nur Nadira berada di mana sekarang? Saya berada di rumah. Rumah dekat mana Nur Nadira? Besut Terengganu. Okey, so macam mana keadaan di sana? Alhamdulillah, kes ada juga yang turun. Hmm. Contohnya ada 5 kes kat sini. Lepas tu dah turun kepada 3. Untuk yang sekarang terbaru ni saya kurang tahu, tapi tak ada pengawalan yang ketat lah kat sini. Still lagi boleh keluar untuk pergi kerja. Still lagi boleh keluar untuk cari barang-barang keperluan. Baik, Nadira, kalaulah kata Nadira sebagai seorang kaunselor dalam perkembangan kerjaya, apakah sarangan Nadira kepada pekerja-pekerja yang macam pekerjaan mereka terganggu disebabkan COVID ni? Mungkin Nadira ada pandangan? Kalau saya, pada pendapat saya, bagi mereka yang ada masalah berkaitan dengan pekerjaan masa pandemik COVID ni, saranan saya kenapa mereka boleh cuba untuk cari benda yang baru. Maksudnya kalau sebelum ni bekerja di bawah, macam bekerja di sektor kerajaan ataupun bekerja di sektor swasta, seperti kaunselor sendiri, guru, polis, maksudnya kenapa tidak cuba perkara yang baru, contohnya start bisnes kecil ke, ataupun cuba buat. Sebab kebanyakan saya tengok masa pandemik, kebanyakannya orang banyak berbisnes. Saya sendiri pun ada baru start bisnes kecil-kecil lah masa PKP. Sebab masa tu terfikir juga sebab cikgu masa tu mak saya sendiri gaji macam kena potong lah sikit sebab untuk bagi bantuan dekat mereka yang hilang pekerjaan masa pandemik. Jadi saya masa tu walaupun duduk di rumah tapi still lagi tak nak menyusahkan mak ayah. Jadi saya berfikir kenapa tidak saya cuba untuk start bisnes sendiri. Maksudnya keluar dari zon selesa, start benda yang lain daripada yang lain. Maksudnya start benda yang kita boleh, maksudnya boleh menjana pendapatan lah. Bukan sahaja di bawah sektor kerajaan sebab masa tu memang tak boleh keluar kan, lockdown. Jadi kenapa tak kita tukar kepada krisis tu kepada peluang. Maksudnya buat jualan kecil-kecil yang boleh cari pendapatan macam tu. Macam Nur Nadira sekarang terlibat dengan bisnes apa dalam yang sekarang ni? Yang sekarang saya try jual makanan. Saya jual peyek. Sebab peyek ni pun dia, founder dia start naik masa PKP juga. Sebab masa tu ramai duduk dekat rumah, jadi mereka macam duduk dekat rumah jadi mereka macam lapar. Lepas tu dah macam keluarga saya sendiri pun ada yang dah boring makan nasi hari-hari. So saya try jual benda yang lain daripada yang lain. Maksudnya maknanya makanan yang mudah dimakan, macam makanan yang mudah dimakan. Tapi bukan sahaja saya ambil, saya jual ni bukan je kepada macam remaja-remaja. Saya ambil produk ni sebab dia sesuai untuk golongan umur. Maksudnya budak-budak kecil pun suka, individu, maksudnya remaja pun suka, orang-orang tua pun suka, semua golongan umur. Maksudnya bukan terhad kepada satu je lah. Maknanya Nadira melihat bahawa pandemik COVID ni sebenarnya membuka satu peluang baru lah, terutamanya pekerjaan dari segi online Nadira. Ya, betul. Okey, ada sesiapa yang nak bagi respon, silakan kalau ada. Apakah pendapat dia tentang pandemik ni dan apakah yang dia boleh bantu ataupun ada pandangan-pandangan yang lain, silakan sahabat-sahabat jika ada. Boleh cikgu tahu tak siapa yang ada di Sabah? Di sini ada yang di Sabah? Siapa yang ada di Sabah sekarang ni? Okey, kita dengar daripada lelaki pula. Ahmad Syukran. Ahmad Syukran Naim. Ahmad Syukran boleh dengar cikgu? Ya, saya cikgu. Okey, Syukran. Syukran berada di mana sekarang? Saya ada kat rumah. Rumah dekat mana Syukran? Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. So Syukran,
apa pandangan Syukran tentang pandemik ni, dan bagi apakah yang boleh membantu Syukran untuk membantu klien dalam menghadapi situasi yang sukar ni? Macam mana Adira beritahu tadi, macam kita jangan bataskan diri kita, sebab sekarang ni kan macam kita tahu sebab pandemik COVID-19 ni pun akan sedikit menjejaskan lah, bukan sedikit lah, macam cakap besar pun terjejaskan dengan pandemik sekarang kan. Macam orang pun tak boleh keluar, macam orang tak boleh keluar, so kita pun sendiri pun akan terkesan dengan benda tu. Jadi saya akan sarankan mereka lah untuk macam cari apa yang mereka boleh buat masa pandemik COVID-19 ni. Macam dia orang tak boleh bekerja, dia orang boleh buat benda lain. Contoh macam mana? Kalau Syukran boleh bagi contoh? Contohnya macam Non Adira beritahu tadi lah, macam start bisnes kecil. Macam cikgu beritahu pun macam cipta career sendiri, mungkin buat start bisnes kecil ke dengan kawan-kawan ke, macam itu lah. Sedikit sebanyak lah boleh membantu menjana pendapatan tu, walaupun tak banyak tapi mungkin amat bahagialah masa pandemik ni. Okey, terima kasih. Baik, kita dengar daripada Nurul Husna. Nurul Husna ada? Ya, saya cikgu ada kat sini. Okey, Nurul Husna berada di mana sekarang? Saya berada kat rumah Johor. Okey, Johor macam mana keadaan di sana? Johor setakat ni kes dalam dalam kurungan 6. Saya tak sure apa maksud dia, tapi setakat ni masih lagi terkawal. Okey, Nurul Husna tahu tak apa isu yang berkaitan dengan dunia artis sekarang ni disebabkan pandemik? Oh, dunia artis sekarang ni apa yang saya tahu, macam yang awal-awal hari tu ada kes viralnya pasal bantuan tu, dia nak juga mohon bantuan tu. Lepas tu bagi saya hakikat yang sebenar dia orang adalah golongan yang macam pendapatan dia tinggi, but dia orang tak dapat nak kawal dengan pendapatan yang dia ada tu dengan belanja yang dia orang gunakan. Bagi saya, kita sebagai seorang yang bekerja, kita daripada awal kena merancang kita punya perbelanjaan. Jadi kat situ kita nampaklah yang sebenarnya dia orang mengalami masalah tu sebab dia orang tak merancang dia orang punya kewangan daripada awal. So kat situ nampaklah. Maknanya Nurul Husna nampak bahawa artis ni sebenarnya mereka ada pendapatan yang banyak, tapi sebabkan mereka tak boleh rancang perbelanjaan mereka, itu sebab mereka rasa mereka tak boleh nak teruskan kehidupan lah ke macam mana? Ya, saya nampak macam tu. Sebab apa Husna rasa mereka tak boleh nak rancang perbelanjaan mereka? Sebab mereka tahu dia orang ada pendapatan tinggi. Lepas tu dalam masa yang sama, dia orang cuba melabur pendapatan dia tu dengan aset-aset yang kita boleh nampak macam rumah, macam kereta. Sedangkan mereka dah ada benda tu tapi dia orang tetap beli juga. Adakah itu berkaitan dengan lifestyle mereka ke macam mana pendapat Husna? Pendapat saya berkaitan dengan lifestyle dia orang juga. Okey, terima kasih Husna. Kita pergi kepada Arif. Arif ada di talian? Arif ada? Ada, cikgu ada. Okey, Arif berada di kawasan mana? Saya dekat Johor. Johor di kawasan mana Arif? Dekat Luang, Seberangau. Luang Arif, cikgu nak tanya sikit, macam Arif tahu apa yang berlaku dekat dunia artis sekarang? Just follow juga tapi kurang lah kepada arah tu. Okey, arah tu. Okey, kalau Arif tak pergi, macam mana dengan dunia sukan ni? Tengok atlet-atlet ni yang macam tak ada pertandingan, macam mana live mereka? Arif tengok. Pada pandangan saya diorang mengalami tekanan masing-masing, macam tempat dia ada just tempat sukan futsal yang berbayar, diorang dah melabur tapi sekarang diorang tak boleh nak gunakan benda tu sepenuhnya sebab tak boleh orang nak sewa tempat nak bermain semua tu lah. Masuk Arif macam mana cikgu korang jelas? Macam
ada setengah pihak kan, ada yang pengusaha macam futsal, macam court kan, badminton. Lepas tu sekarang benda tu dikurangkan sebab pandemik ni kan. Jadinya diorang pun under stress. Bukan setakat atlet, tapi sebenarnya pengusaha-pengusaha tu pun diorang pun stres juga sebab benda ni diorang dah laburkan, tapi diorang apa namanya? Tak macam tak boleh nak putar bisnes. Tak boleh nak putar balik dengan diorang punya awal-awal punya modal. Contohnya Arif cakap macam diorang yang buka gelangan futsal, so memang dah tak boleh lah. So income tak masuk kan. Ya macam tu lah contohnya. Kat Selangor kan, masa tu masuk dekat berita, memang tak boleh tu sebab memulakan ramai orang macam futsal, bola sepak kan. Jadi tak boleh nak kawal SOP-nya. Baik, kalau macam Arif lah kalau tiba-tiba orang yang pengusaha macam futsal tu datang pada Arif kan, bercerita masalah kaitan dengan pandemik ni, apa yang Arif boleh bagi saranan? Apa yang boleh bagi saranan bagi saya sendirilah, memang sekarang ni kita tak boleh nak tolak tepi kan cerita pasal ekonomi, sebab kita pun perlukan benda tu untuk jana pendapatan, sebab kita pun ada keluarga, kita ada yang perlu kita tanggung. Tapi sebagai macam mana untuk kita elakkan daripada rantaian ni sentiasa macam ada je kan, nanti makin lama makin teruk. Jadi tak apa, mungkin boleh sekejap kot kan, dengan bantuan-bantuan kerajaan yang kita dapat sekarang pun mungkin diorang pun boleh, diorang kan pengusaha, jadinya diorang perlu berfikir lagi kreatif untuk buat lagi benda lain lah, untuk benda lain yang boleh, just like online kan. Kerana kita kan memang apa, orang Malaysia ni kan ada itu statement cakap masa pandemik ni kita dah jumpa ramai jutawan online. Contoh jemaah jadinya kita boleh beralih ke arah ke tu kan. Mungkin lah sebab diorang kan usahawan tu memerlukan idea yang kreatif, idea yang inovatif kan. Maksudnya diorang boleh berubah kot. Mungkin tak ada masalah kot kat bahagian tu. Apa pandangan Arif dengan e-sport? Ya? Apa pandangan Arif dengan tentang e-sport? Sekarang ni macam e-sport pun memang kita dah tengok, memang dia makin lama pun makin berkembang. E-sport kan dia pun online, jadinya tak perlu nak dekat-dekat. Maksudnya SOP pun terjaga. Jadinya sebelum pandemik ni lagi, e-sport ni pun dah meningkat. Just macam dekat sukan C pun, Mobile Legend macam tu semua dah macam dah naik. Dengan pandemik ni datang, benda tu lagi macam lagi faktor untuk meningkatkan lagi e-sport tu sendiri. Jadinya sekarang ni macam yang sedia kita tahu, ramai sekarang yang stream untuk gaming, untuk online semua kan, e-sport lah. Jadinya rasa benda tu boleh menjana dari pendapatan diorang. Bagus, terima kasih pandangan. So itu adalah beberapa pandangan sahabat-sahabat kita berkaitan bagaimana pandemik hari ini, COVID dapat mengganggu kepada perkembangan kerjaya dari segi kewangan. Jadi cikgu boleh simpulkan bahawa pandangan-pandangan sahabat-sahabat kita perlu melihat bahawa kita ni perlu kreatif dan inovatif, dan kita kena melihat bahawa pandemik ni satu peluang untuk kita menjana peluang pekerjaan-pekerjaan baru yang boleh menjana pendapatan. So kita lihat bahawa ramai sahabat-sahabat kita berpandangan kita perlu terlibat dalam bisnes secara online lah, sebab kita nampak bahawa pandemik yang berlaku ni menyebabkan bisnes online boleh menjadi jutawan. Maknanya seperti sahabat kita katakan tadi, kita kena melihat bahawa masalah yang terjadi ni sebagai satu peluang untuk menjana pendapatan. Itulah kita perlu dalam kerjaya. Dalam dunia perkembangan kerjaya ni, kita perlu melihat sesuatu itu sebagai satu peluang. Sebagai seorang kaunselor, kita selalu mengajar kepada klien kita untuk melihat kekuatan diri dan melihat daripada sesuatu itu daripada new perspektif. Pada new perspektif, apa yang kita boleh jana pendapatan ataupun boleh kita kembangkan kemahiran yang kita ada daripada situasi yang ada. Baik, so hari ini kita sambung sedikit berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan kerjaya, dan mungkin pelajar-pelajar boleh lihat apa yang berlaku, dan kita akan kembangkan dengan sesi soal jawab. Baik. Kita boleh buka slide. Okey, hari ini kita akan lihat beberapa isu berkaitan dengan
isu career development. Yang lain boleh nampak ke slide cikgu? Boleh bagi respon? Boleh nampak ke? Okey, boleh nampak Okey, bagus. So hari ni kita akan bincang beberapa isu lah yang biasa kita lihat dalam kita boleh lihat beberapa isu yang berkaitan dengan career development ataupun perkembangan kerjaya. Pertama berkaitan dengan sistem family itu sendiri bagaimana sistem family ataupun kekeluargaan itu dapat boleh dijadikan kadang-kadang menjadi isu utama dalam perkembangan kerjaya seseorang. Juga kita boleh tengok apakah couple conflict, iaitu kesan rumah tangga yang berantakan ataupun yang ada broken family, bagaimana ia dapat mempengaruhi dalam perkembangan kerjaya seseorang. Kita lihat juga apa isu berkaitan dengan women issue in the workforce. Maksudnya kita nak lihat bagaimana wanita sekarang ni banyak masuk dalam bidang kerjaya, sebab dulu tradisionalnya kita tahu bahawa wanita ini dia biasa bekerja di rumah menjaga anak, menjaga isteri. Sekarang benda itu dah berubah. Jadi isteri perlu menjadi seorang bekerja pada masa sama dia juga kena menjaga keluarga. Jadi keluarga dan kerja. Jadi kita boleh nampak bahawa bebanan itu ini adalah isu-isu yang kita lihat kepada perempuan yang berkerjaya. Lepas tu kita juga boleh tengok apakah isu-isu yang mendasari pekerja lelaki bukan saja wanita, apa juga kerja-kerja yang mendasari lelaki apa yang membuatkan mereka, apa isu-isu yang berkaitan dengan kerja yang berkaitan dengan lelaki. Kita juga melihat juga isu yang berkaitan dengan pekerja-pekerja kurang upaya, disabilities, iaitu individual with disability. Okay. Mereka juga perlu hidup, mereka juga perlu meneruskan hidup, mereka juga adalah sebahagian daripada kita, tetapi mereka kurang upaya, mungkin dari segi pendengaran, dari segi anggota. Jadi isu ini juga kita sebagai kaunselor juga perlu berhadapan dengan isu-isu seperti ini. Dan kita juga ada kesihatan mental. Jadi kita ingat mereka yang kesihatan mental ni, mereka juga perlu meneruskan kehidupan, Jadi bagaimana kita berhadapan dengan isu-isu mereka yang mengalami mental illness, Sebab dulu kita panggil sakit mental, sekarang kita lebih kepada kesihatan mental. Okay, tentang kesihatan mental. Sekarang banyak isu berkaitan dengan kesihatan mental sebab kita lihat ramai masyarakat kita bukan di Malaysia, tetapi ini menjadi entire world, maksudnya ke seluruh dunia telah menekankan isu berkaitan dengan kesihatan mental yang berkaitan dengan kemurungan, kebimbangan, bipolar disorder, skizofrenia, yang kadang-kadang ia bukan saja di hospital bahagia, di hospital sakit jiwa, tapi juga berada dalam kalangan kita yang bekerja ni. Kan burnout, tertekan, tiba-tiba bunuh diri, tiba-tiba emosi terganggu. Itu antara isu yang kita boleh kita fokus, kita zoom in kan dia. Dan juga kita ada isu yang berkaitan dengan pekerja yang dikatakan daripada kampung ke luar bandar ke bandar. Jadi kita akan lihat juga macam mana kita nak berhadapan dengan isu tersebut. Dan ada juga golongan yang miskin, bagaimana kita nak bantu mereka untuk terlibat dengan kerjaya. Dan ada juga kerjaya yang berkaitan dengan LGBT, mereka yang terlibat dengan LGBT. Yang lebih serius ni kita lihat bahawa golongan-golongan banyak undan, gay ni mereka terlibat dengan pekerja seks. Kalau di Malaysia tak jadi gigolo jadi pelacur, tak jadi gigolo jadi pelacur. Jadi isu-isu yang ini kita cuba tengok macam mana kita nak membantu mereka dalam perkembangan kerjaya mereka. Dan banyak lagi lah yang kita akan sentuh, iaitu atypical time and interest of the labour force. Macam mana sektor buruh ataupun sektor kerja dapat mempengaruhi kita. So baik, hari ini kita tengok satu persatu berkaitan dengan isu-isu yang berkaitan dengan career development. Pertama sekali kita lihat kepada dari segi isu career development yang berkaitan dengan family system itu. Okay, bagaimana struktur family itu sama ada rapuh ataupun kukuh. Jadi parent expectation and perception itu maknanya bagaimana expectation dan persepsi parent itu banyak mempengaruhi dalam perkembangan kerjaya seseorang. Okay. Ada kadang-kadang family yang tak kisah kita kerja apa, tak apalah kerja tak apa-apa kan. Ada yang family terlalu kisah, contoh kita tak boleh kerja, kena kerja pukul 9 hingga pukul 5. Dia nak melihat bahawa
Itu kerja. Tapi sekarang kerja kadang-kadang tak semestinya ikut waktu pejabat, ada yang ada shift. Kadang-kadang kalau di hotel, kalau kita bekerja dalam bidang hotel 24 jam, dia ada 3 shift kan. 3 shift. Maksudnya pukul 7 sampai pukul 3. Pukul 3 sampai pukul 11 malam. Pukul 11 sampai pukul 7 pagi. Jadi 3 shift. Jadi kalau kita nak 5 dan 7 je, benda tu dah kadang-kadang dah tak praktikal. Tapi disebabkan parents expectation dan perception ni kadang mempengaruhi. Ada juga setengah keluarga yang melihat sesuatu kejaya yang berjaya itu mesti kerja di government. Kerja dengan bidang kerajaan. Mesti makan gaji. Kerja government je yang boleh membuatkan kehidupan kita lebih terjamin. Ini expectation. Family ini kadang-kadang itu juga satu isu yang boleh menyebabkan kita berhadapan dengan isu-isu begitu. Okay? Jadi quality family pun dah sudah berubah. Banyak kita family system quality pun sudah berubah. Subah macam mana? Jadi kita lihat banyak increase number of single adult, focus more to work. Jadi ramai hari ni family kita dia lebih fokus kepada kerjaya daripada berkeluarga. Itu sebab kita boleh tengok ramai orang hari ni postpone dia punya marriage. Dulu kita kahwin kalau umur 20 tu 21 dulu. Kalau tengok generasi yang dahulu kita lihat mereka kalau kata macam mak cikgu 16 dah kahwin dah. Kan awal kahwin. Sekarang ni mereka nak kukuhkan dulu ekonomi, postpone of marriage. Jadi mereka nak kerjaya dulu baru kahwin. Ini salah satu isu yang kita boleh lihat dari segi positif dan negatif. Dari segi positifnya baguslah sebab ekonomi kukuh. Jadi bila ekonomi kita kukuh, jadi kita boleh menjaga keluarga kita. Yang kedua, isu yang negatif dia apabila terutama wanita apabila dia dah berumur, jadi suka untuk mendapat bayi tu kadang-kadang suka sebab apabila dah capai umur, jadi kesuburan juga semakin berkurang. Jadi itu sebab kadang-kadang dalam kehidupan marriage ni kadang-kadang bila dia tak berkahwin jadi memang tak ramai anak, dapat anak pun kurang. Jadi yang kita kena faham isu kat sini, apabila kita ingin berkembang, kita menjadi ingin negara kita menuju maju, jadi kadang-kadang kita perlukan tenaga kerja, manpower tu. Tapi kamu bayangkanlah kalau kehidupan kita hari ni bekerja sampai kita lupa kepada family dan anak-anak tak ramai, jadi kadang-kadang itu sebab kita terpaksa mengambil tenaga-tenaga asing masuk ke negara kita sebab kita kurang tenaga kerja. Jadi pelajar ini pun juga salah satu isu yang kita perlu hadapi apabila kita berfokus kepada kerja. Jadi kita lambat kahwin dan bila kita lambat kahwin kita tidak ada anak, kita kurang decrease childbearing iaitu untuk kita dapat anak kurang. Jadi negara kita semakin berkembang dan kita memerlukan tenaga pekerja. Jadi kita memerlukan tenaga pekerja, jadi kita kurang, jadi kita terpaksa ambil pekerja asing. So bila pekerja asing masuk dalam negara kita, bayangkan negara kita sudah jadi macam negara, satu nanti negara kita juga dimonopoli oleh negara-negara asing. Negara kita juga dimonopoli oleh warga asing. Jadi contoh kalau kita tengok di Kuala Lumpur, kamu pergi je Pudu pada hari cuti, dikuasai oleh golongan-golongan warga asing. Jadi sebab apa? Mereka masuk dalam setting pekerjaan, jadi masuk setting pekerjaan, so kita perlukan warga asing sebab kita tidak ada kepakaran dan ramai rakyat Malaysia tidak tahu terlibat dengan kerja-kerja yang melibatkan difficult, danger, dirty, 3D tu iaitu kotor. Jadi kita terpaksa mengambil tenaga luar. Jadi ini pun satu yang tidak, sistem family itu bila sudah berubah, jadi kita kekurangan tenaga buruh, jadi kita terpaksa mengambil buruh asing. Jadi kesannya kepada negara kita juga. Okay. Jadi kita lihat juga banyak juga increase female in the labour force. Ramai perempuan terlibat dalam bidang kerjaya ni, tak seperti dulu So bila ada golongan wanita masuk di dalam bidang kerja ni, apa yang kita boleh katakan isu yang boleh timbul? Mungkin pengabaian anak-anak. Sebab wanita ni dia ada kelebihan dia. Kelebihan dia adalah dia mempunyai jiwa yang halus dan dia memang sesuai untuk mendidik. Jadi dia lebih fokus. Jadi kalau bagi kepada lelaki bukan tak boleh, ataupun tak semuanya, ada yang kadang-kadang perempuan boleh buat, lelaki tak boleh buat. Jadi bila perempuan terlibat dengan dunia pekerjaan, jadi anak-anak terabai. Anak-anak terabai, jadi bila anak-anak terabai ni, jadi mereka tidak membesar dengan cukup baik. Dan kita juga melihat anak ini juga adalah satu aset negara, kan? Satu aset negara. Jadi inilah yang berlaku. Dan apabila berlaku suami isteri bekerja masing-masing nak kejar KPI, jadi berlaku juga kadang-kadang misunderstanding dan berlaku juga
perceraian dan perceraian semakin meningkat, dan juga ada increase number of single parent. Ramai yang berlaku maksudnya peningkatan untuk single maksudnya dah bercerai jadi single maksudnya bapa tunggal, ibu tunggal. Ya, inilah yang berlaku di dalam sistem family kita. Beberapa isu yang menyebabkan kita kena fokus dalam bagaimana kita mendepani isu ini. Okay, bayangkan bila suami isteri bekerja, masing-masing nak memenuhi KPI, anak-anak terabai. So bila anak terlibat dengan kes disiplin, jadi berlakunya pergaduhan, berlakunya penceraian, lepas tu number single parent berlaku dan mereka tak boleh sebab kadang-kadang anak terabai. So bila anak terabai, kurangnya pemantauan, anak-anak terlibat pula dengan kes-kes gejala sosial. Ini akan mengganggu sistem pekerjaan yang bukan mengganggu juga dalam ekosistem dalam negara kita. Ini adalah beberapa isu yang kita kena lihat, dan kita kena sebagai seorang kaunselor, sebagai seorang pakar kaunselor, kita kena melihat bahawa bagaimana kita untuk atasi supaya kita dapat memberi sedikit maklumat kepada pekerja dan juga kepada majikan. Okey, itu adalah isu yang berkaitan dengan family. Dan kita lihat juga ramai juga apabila ibu bapa bekerja, jadi increase number of children living in poverty. So kemiskinan. Okay, kalau kita tengok di negara kita tak ada banyak isu. Kalau kita tengok di negara Filipina, bila kanak-kanak ni terlibat dengan, bila anak-anak ni duduk dalam keadaan kemiskinan, kadang-kadang anak ni bekerja, kena keluar bekerja, dan mereka tidak belajar ke sekolah. Namun sepatutnya pada umur begitu mereka perlu belajar. Mereka perlu belajar supaya meningkatkan ilmu dan kemahiran mereka, supaya mereka boleh masuk dalam bidang-bidang pekerjaan ataupun menjana pekerjaan. Tapi apabila mereka duduk dalam kemiskinan, mereka tidak mampu untuk sekolah, jadi mereka akan bekerja menolong. Kita tengok kalau di Filipina banyak kerja-kerja yang berkaitan dengan kanak-kanak, yang kadang-kadang kanak-kanak ni dimanipulasi untuk mendapatkan wang, kadang-kadang ada yang minta sedekah, kadang yang lebih yang cikgu tengok dokumentari di Filipina tu, ada juga yang menjadikan mereka yang terlibat dengan pedofilia ni, menjadikan anak-anak mereka ni sebagai bahan-bahan pameran lucah untuk mendapatkan menjadi pendapatan. Disebab apa? Kehidupan kemiskinan mereka terpaksa menggunakan anak mereka untuk mendapat pendapatan. Ini juga isu yang kita lihat yang kadang-kadang bila kita berhadapan dengan isu ni, kadang-kadang kita sedih dengan isu-isu kemiskinan ni. Dan increase women wage, ada juga bila bercerai, ada juga kahwin. Jadi kadang-kadang ada yang tak berlaku penderaan sebab tak bersedia untuk menjaga anak. Dan kita juga lihat ada yang juga dalam sistem keluarga tu more multi-generation family, establish relation with grandparents. Ada juga dalam satu rumah itu duduk dalam ramai-ramai sampai ini generasi ini datuk duduk satu rumah. Ini adalah isu-isu yang boleh kita lihat daripada segi family system itu sendiri. So kenapa kita kena lihat, kita kena zoom in kan isu ini, sebab kita nak bagi tahu bahawa isu ini sekarang kita bila berhadapan dengan isu-isu kaunseling kerjaya ni, kita boleh bersedia dengan ekosistem yang berubah. Dan hari ini family adalah entiti asas dalam pembinaan sebuah negara. So bermula dengan negara, masyarakat dan juga keluarga. So kalau keluarga ni bagus, maka dia akan menimbang kepada modal insan ataupun aset-aset negara itu. Contoh anak-anak tadi terbela, ada pendidikan yang cukup, akhirnya mereka sebagai aset untuk menyumbang kepada pembangunan negara. Jadi kalau keluarga itu rosak ataupun keluarga itu broken, tak kukuh, jadi ia akan mempengaruhi sistem keluarga itu. Dan kita lihat hari ini ramai yang fokus kepada kerja, lepas tu tidak fokus kepada keluarga. Ada juga yang akhirnya berlakunya penceraian, dan ada juga yang tidak hantar ke pusat-pusat, dan ada juga yang kadang-kadang tidak ada kerjaya dalam kemiskinan, dan ada yang berkahwin baru. Dan semua isu-isu yang berlaku dalam keluarga ini, dia akan mempengaruhi perkembangan kerjaya seseorang. Bukan saja melibatkan individu, tapi ia juga boleh melibatkan keluarga, masyarakat dan negara keseluruhannya. Jadi inilah isu yang kita kena lihat dengan lebih mendalam. Dan hari ini dalam perkembangan kerjaya ini, kita cuba nak bagi kesedaran atau bagi maklumat kepada pelajar bahawa kita akan berdepan dengan isu-isu yang sebegini. Okay?
Okey, itu yang berkaitan dengan family. Kita lihat lagi apakah isu yang mendasarinya. Jadi ada juga isu yang berkaitan dengan career couple in conflict, konflik tentang couple. Okay, ada yang expectation and intention about work and family. Jadi kadang-kadang mereka ada yang kadang-kadang expectation mereka nak kerja KPI, kan, mereka nak kerja KPI dan pada masa yang sama mereka juga nak anak-anak mereka berjaya. Jadi apabila dua-dua ini mereka menuju, mereka kadang-kadang ada konflik, konflik dari segi peranan. Peranan sebagai seorang pekerja dan peranan sebagai seorang bapa. Jadi peranan seorang bapa dan juga peranan sebagai seorang bapa dan juga pekerja. Kalau ibu dan juga sebagai seorang isteri dan juga seorang pekerja. Jadi kita nak kita nak orang kata nak seimbangkan konflik, nak seimbangkan peranan itu kadang-kadang sukar. Jadi kadang-kadang itu berlaku dalam konflik dalam rumah tangga. Kalau dekat tempat kerja dia sebagai bos, katakan perempuan, wanita dia mungkin seorang bos, tapi dekat rumah dia sebagai seorang isteri, dia seorang ibu, dia tak boleh bawa peranan dia sebagai seorang bos di rumah. Okay? Sebab rumah suami adalah ketua. Okay, kalau ikutkan lah. Kalau tidak, kalau dia melebihi suami, nanti mungkin suami akan ada ego dia. So akan berlaku pertengkaran. So anak-anak juga perlu dilayan seperti sebagai seorang anak yang penuh kasih sayang dan perlu ada attachment dari segi emosi. Dia tidak boleh layan sebagai seorang pekerja. Jadi kadang-kadang konflik ini berlaku. Kadang-kadang kita tak tahu. Okay? Kalau di tempat kerja kita sebagai seorang bos, tapi di rumah kita kena faham peranan kita. Jadi ini sangat penting. Sangat penting bagi seorang contoh yang berkejaya lah, seorang wanita ataupun lelaki yang berkejaya, dia perlu faham peranannya. Okay? Kalau di rumah dia sebagai seorang bapa, kalau di seorang tempat kerja sebagai bos, jadi kena faham mainkan peranan tu. Jadi some organisation provide temporary care when employee regular arrangement fail. Geography must maintain the current resident. Ada juga yang kadang-kadang perubahan dari segi perpindahan. Contoh katakan budaya berbeza kan. Contoh daripada Johor. Okay? Contohnya kebanyakan kerja-kerja yang banyak pindah-pindah ni, contoh kerja sebagai tentera, polis, kadang-kadang guru daripada Johor, budaya macam ni, tiba-tiba pindah pula ke Pantai Timur yang budaya berbeza. Kadang-kadang itu juga boleh menyebabkan konflik apabila kita berubah dari segi geografi. Jadi apakah kaitannya perubahan geografi ini dari segi pengadaptasian itu? Jadi pengadaptasian budaya itu akan mempengaruhi seseorang itu, kadang-kadang boleh menjadikan mereka stres, macam mana nak mengadaptasi keadaan itu. Okey. Jadi competition, work schedule, vacation, childcare and commitment. Jadi bila dia terlibat lagi dalam konflik peranan ini, kadang-kadang kita lihat apa yang berlaku. Kadang-kadang jadual kerja tak selaras, kadang-kadang meeting sampai petang. Jadi anak perlu ambil kadang-kadang di pusat jagaan atau di sekolah, ada waktu-waktu tertentu. Jadi disebabkan work schedule tu, jadual tu bertindak, perlu ada meeting banyak kerja. Jadi komitmen untuk fokus kepada anak kadang-kadang sikit terabai. Ini adalah isu-isu yang memang kita kena berdepan, seperti ibu bapa yang kadang-kadang tidak ada pengasuh yang bekerja. Bagaimana kita nak berhadapan dengan isu ni supaya anak-anak tidak terabai, bekerja produktif dan keluarga bahagia. Okay? Harapan keluarga bahagia, bekerja produktif. Dan ada faktor-faktor, contohnya ada yang berkaitan dengan attitude, sikap mereka. Lepas tu views of human as a profession. Ada mereka juga yang tak boleh, ada setengah masyarakat yang tidak boleh menerima perempuan itu sebagai ketua, sebagai bos. Mereka menganggap perempuan ni bossy. Contoh, ini sebagai contoh. Jadi mereka tak sesuai banyak bekerja dalam bidang profesional sebab profesional ni perlukan ketenangan. Okay, mereka tak boleh, tapi mereka melihat perempuan ni sebagai seorang yang emosi, yang tak boleh nak kawal emosi. Jadi mereka ni tak sesuai menjadi bidang profesional. Sebab mereka terbawa-bawa isu dekat rumah, anak kadang-kadang terbawa dalam hubungan komunikasi. Jadi ini ada setengah budaya yang tidak selesa sebenarnya perempuan menjadi termasuk dalam bidang profesional kerana mereka akan mengabaikan kerja hakiki mereka, iaitu menjaga anak dan akhirnya anak terabai. Jadi dua-dua pun tak dapat. Seperti kata pepatah Melayu mengatakan, yang dipegang berciciran, yang digendong berciciran, yang dipegang tu terlepas lah. Yang macam tu lah lebih kurang Okey. Lagi satu apa? Relationship factor, mutual agreement to avoid injustice decision. Jadi perlu
agreement, perjanjian untuk mengelakkan keputusan-keputusan yang tidak adil. And family oriented work policies, flexible work. So maksudnya apabila kita berhadapan dengan isu pekerja-pekerja macam ni, kita perlu faham kita nak membentuk polisi dalam kerja perlukan fleksibel, perlukan fleksibel, yang mana fleksibel work ni penting bagi mereka supaya mereka dapat memberikan perhatian kepada family dan juga kerja dengan baik. So polisi itu sangat penting lah untuk menjadikan pekerja kita tidak terbeban dengan keluarga yang dapat mengganggu dalam produktiviti dalam bekerja untuk mencapai KPI yang telah ditetapkan oleh sesuatu organisasi. Okey. Ini adalah pekerjaan. So kita dengar sikit pendapat-pendapat daripada sahabat kita. Okey. Kita tanya Ain Shazliana. Ada di udara Ain Shazliana? Ain Shazliana ada? Okey, Ain Najwa? Aini Najwa ada? Okey, Fatin Amanina. Fatin Amanina ada? Ya, saya cikgu. Okey, Fatin. Apa pandangan Fatin terhadap perempuan yang berkerjaya ini? Okey, pada pendapat dan pandangan saya, kalau kita sedia maklum pada zaman dahulu tak kisah pun perempuan berkerjaya ataupun tidak. Tetapi kalau kita lihat sekarang, perempuan lebih mementingkan kerjaya daripada berkahwin. Sebab apa? Mungkinlah salah satu faktornya persekitaran, di mana keluarga menekankan untuk bekerja tu lebih penting, sebab ada setengah keluarga meletakkan ataupun expectation di mana dah hantar belajar tinggi-tinggi tapi takkan tak bekerja. Okey, so benda tu orang kata memainkan peranan utama jugalah, di mana seorang anak perlu memikirkan apa tanggungjawab dia, apa jasa yang boleh dibagi dekat parents dia, expectation family. Okey, terutamanya kalau family yang memang background semua orang kata berkerjaya, itu memainkan satu peranan yang penting lah, sebab orang akan bercakap. Okey, memang kita sebagai manusia tak perlu memikirkan apa yang orang cakap, tapi secara tidak langsung benda tu juga memberi tekanan kepada kita, which is daripada segi kita punya orang kata psikologi kita lah. Mungkin hari ni kita nampak, tapi at the end lama kelamaan benda tu akan makan diri juga. Maksud makan diri Fatin tu apa maksudnya? Okey, maksud makan diri tu daripada saya macam kita akan jadi frust, kita tak nak jumpa orang sebab orang akan asyik tanya. Contohlah, bukan pasal kerjaya sahaja, tetapi pasal jodoh pun. Okay. Contohlah, orang yang berkerjaya, sebab waktu saya diploma, mostly saya punya lecturer semua tidak berkahwin. Okay. Ada stigma, dan lecturer saya pun membuat dia punya PhD berkaitan wanita berkerjaya. Adalah tajuk dia saya tak ingat, tapi dalam research dia tu dia berkaitan dengan wanita sekarang tidak mementingkan soal jodoh ataupun pasangan, sebab mereka memikirkan itu bukan perkara utama yang perlu mereka aktif, sebab kalau mereka ada kerjaya mereka still boleh survive. Tak semestinya tak ada lelaki boleh survive macam tu. Kalau Fatin melihat situasi tu, adakah ia baik dalam perkembangan kerjaya? Okey, kalau cikgu saya tanya, kalau cikgu tanya pendapat saya, pada pendapat saya adalah 50-50. Okey, mungkin pada side pembangunan kepada negara, modal insan tu akan mencetuskan, maksudnya akan memberi impak negatif. Tetapi mungkin kita tak tahu situasi individu tu bagaimana, apa yang mereka alami, apa yang mereka fikirkan untuk diri dia, untuk orang sekeliling dia. Okey, terima kasih Fatin. Kita dengar pula Christina ada? Christina boleh dengar line cikgu? Ya, saya. Boleh. Christina berada di mana? Terengganu. Okey, dekat Terengganu. Okey, Christina macam mana? Bila habis belajar ni prefer nak kerja ke ataupun tak nak? Nak kerja. Nak kerja. Katakanlah tiba-tiba suami tak benarkan dia bekerja. So apa Christina akan buat?
kalau pada saya, kalau suami tak benarkan, saya mungkin akan merayulah. Bayu dia kata nanti anak siapa nak jaga kan? Macam apa Kak Christina, macam mana Christina nak berbincang dengan pasangan? Kalau boleh bincang dengan baiklah. Macam mana tu, boleh bagi contoh ke? Kadang banyak kan isu macam ni kan? Suami dah tak bagi isteri bekerja kan? Sebab takut nak hantar pengasuh pun bukan boleh percaya kan? Christina, macam mana Christina akan hadapi episod hidup macam tu rasanya? Mungkin akan berbincang dengan suami elok-elok lah, tak payah nak marah-marah. Lepas tu mengemukakan, sebab sekarang kan kosaran hidup dia agak tinggi. Jadi kalau seorang je bekerja memang tak boleh kan. Kalau kata suami tu, kalau suami tu dia, Christina dapat kahwin suami yang memang kaya lah, so Christina akan ambil keputusan untuk macam mana? Sama dia nak bekerja ataupun nak jadi suri rumah? Kalau suami kaya, jadi suri rumah lah. Memang itu keputusan lah. Okay. Maknanya Christina tak rasa rugi ke belajar ni tapi tiba akhirnya jadi suri rumah? Tapi kalau boleh juga bekerja dari rumah kan, macam bisnes online. Christina memang asal, Christina memang asal Terengganu ke? Bukan, saya orang Sarawak. Oh, Sarawak. Sekarang Christina berada di Terengganu lah. Di kat asrama? Rumah sewa. Rumah sewa. Okay. Okay, so Christina akan ambil pendekatan kalau tengok ekonomi suami tak mampu, akan bincang dengan suami. Tapi kalau suami rasa berkemampuan, jadi Christina ambil keputusan untuk tidak bekerja tapi mungkin buat kerja dia kat rumah lah. Macam tu ke pandangan Christina? Ya. Okay, so kita tanya Azim lah. Azim, wakil lelaki lah. Azim, boleh Azim? Ada di udara? Boleh dengar cikgu Azim? Ya Azim, berada di mana sekarang? Tak dengar lah Azim. Okay, Azim tak dengar. Okay, Firdaus ada? Firdaus Nazri. Ya, Firdaus boleh dengar cikgu Firdaus. Okay, Firdaus. Okay, cikgu nak. Okay, Firdaus. Firdaus prefer dapat kalau berkahwin nanti nak isteri bekerja ataupun isteri menjadi pengurus rumah tangga? Saya bilang dia sama. Dia yang belajar kan. Sebab kita ni kena dengar jugalah dia macam mana kan, kata apa juga. Macam Firdaus lah tengok kalau sebagai seorang suami lah, Firdaus lebih suka isteri bekerja ataupun isteri menjadi suri rumah? Bila pada saya, kalau saya mampu, saya suruh dia duduk rumah je lah. Kalau saya mampu lah. Kalau tengok macam cukup makan ke, dan dia pun macam nak menolong, saya bagi je. Kalau dia nak tengok situasi juga lah cikgu. Kalau tengok kawasan tu juga kawasan bahaya ke, padat ke, saya tak prefer kot. Maknanya kalau kata macam isteri nak bekerja kan, tapi tengok anak-anak macam terabai kan. So apa pendekatan yang Firdaus boleh gunakan? Dari situ mungkin boleh buat benda yang dia minat juga. Mungkin tak semestinya kerjaya yang macam banyak limitation kan. Contoh macam yang pergi office ke apa, tak perlu. Mungkin buat business, dia boleh buat lecture ke, macam mana. Benda yang kurang masalah ataupun risiko. Maknanya kalau Firdaus, kalau katakan isteri nak kerja, Firdaus tak ada masalah izin kan, tetapi mesti kerja tu yang lihat kepada risiko lah. Kalau rasa kalau tempat yang dia bekerja tu berisiko, jadi Firdaus prefer untuk tidak membenarkan isteri bekerja. Tapi kalau risiko dia kurang, so Firdaus benarkan. Begitu ke yang Firdaus cuba masukkan? Ya cikgu. Okay, terima kasih Firdaus. Kita dengan Intan Azlin. Intan, apa khabar Intan? Intan Azlin. Intan, boleh Intan?
Boleh cikgu. Okey, Intan dekat mana sekarang Intan? Saya dekat Seremban sekarang. Seremban So Intan saya dah tanya pandangan Intan lah. So tiba-tiba kalau katakan Intan mana lebih prefer? Bekerja ataupun menjadi pengurus rumah tangga? Saya prefer untuk bekerja. Okey, katakanlah kalau bekerja tapi so Intan rasa mana bekerja lebih penting atau berkahwin lebih penting? Soalan cukup masalah kan? Sebab berkaitan dengan isu kita, berkaitan dengan isu. Bekerja atau berkahwin Actually dua-dua kot penting cikgu sebab dua-dua tu macam mainkan peranan kepada kita. Kalau macam kalau kita bekerja je sunyilah kita kan. Kalau kita asyik bukan asyik kahwin, maknanya kalau kita berkahwin tapi tak bekerja, kalau if something happen dekat marriage kita, kita tak ada pendapatan macam tu. Okey, kalau dah diberi pilihan antara dua lah kan dalam hidup kita ni kan ada pilihan. Tapi pilihan biasanya kita tak boleh buat. Mana yang paling utama bagi Intan? Kerja ataupun kahwin? Kerjaya ataupun kerja lah? Kenapa Intan lebih senang kerja berbanding kahwin? Mungkin Intan ada pengalaman yang Intan nak berkongsi? Sebab pekerja. Sebab bagi saya lah, perempuan sekarang dia prefer untuk ada pendapatan sendiri, prefer untuk stand alone, prefer untuk ada duit sendiri untuk dia beli apa-apa yang dia nak. Dan lebih prefer untuk tak bergantung kepada orang lain. Boleh dengar ke? Fakira Siapa? Marina Fakira. Ya, Intan. Siapa? Okey, Marina. Marina boleh dengar cikgu? Boleh cikgu. Okey, Marina berada di mana sekarang kawasan? Ceras KL. Okey, sekarang ni cikgu dengar dia tambah lagi 14 hari lockdown. Ya cikgu, betul. So sekarang macam mana keadaan di sana? Keadaan kat sini macam kita tahulah memang sekarang ni even Ceras pun dari zon kuning hanya Putrajaya and memang everyday ada je cases yang naik. So ada je cases tu, nak kata terkawal pun macam tak terkawal, so tak tahulah. So Marina berbahagia ke duduk di sana sekarang? Sangat bahagia doktor. Sangat bahagia Okey Marina, cikgu tanya tak pandangan wanita lah sebab family Marina mana prefer nak kata lepas habis belajar ni prefer berkahwin ataupun bekerja? Saya rasa bekerja. Kenapa Marina ambil keputusan tersebut? Sebabnya macam tadi kan kita dalam pembelajaran based on tadi ada cakap based on family expectation, persepsi keluarga. Macam saya mungkin dulu mama saya kahwin awal. Habis belajar, dia kahwin and then dia kerja. Tapi macam sekarang ni dia dah kata zaman sekarang tak macam zaman dulu. Somehow kalau you nak kahwin pun you mesti ada something like asset ke, harta ke. Bukan je untuk diri you tapi untuk future lah. Mungkin untuk suami, untuk anak-anak. Memang orang kata bukan tugas isteri untuk kerja, untuk tanggung keluarga. Tapi dalam masa sekarang ni dia dah jadi part of kita punya tanggungjawab tanpa kita sedar. Maknanya Marina rasa lelaki zaman sekarang tak berkualiti ke macam mana? Atau tak ada pandangan lain? Tanyalah, ni tanya persoalan. Tak tanya pandangan wanita. Sebab cikgu, kalau kita buat survey kan ramai yang perempuan nak bekerja. Kenapa dia dah nampak ke sekarang ni lelaki macam tak berkualiti ke macam mana? Pada pandangan saya. Pandangan peribadi lah. Saya dah dengar juga pandangan peribadi. Silakan. Pada pandangan saya, bukanlah lelaki tak berkualiti tapi macam dah
masa sekarang ni memang orang kata pembangunan ekonomi lebih pesat, kos sara hidup makin tinggi sebab negara pun makin membangun. Macam kita tahu negara makin membangun, lagi kos sara tinggi sebenarnya lagi tinggilah. And andai kata kalau negara tu tak membangun pun somehow efek juga kehidupan kita kan. Jadi bukanlah isu lelaki tak berkualiti, tapi sebenarnya kehendak semasa. Maknanya Marina melihatlah bahawa apabila negara itu semakin maju, maka kos sara hidup pun tinggi. Ya betul cikgu. Okey, maknanya bila kos sara hidup yang tinggi, kadang-kadang wanita ni bolehlah bantu dalam ekonomi keluarga. Itu ke Marina lihat? Ke ada pandangan lain? Betul cikgu, betul. Okey, itu kita dengar. Kita dengar juga pandangan seorang bakal suami. Bakal suami kita ambil siapa tadi yang chat ni. Kita dengar jawapan daripada siapa ni? Fidaus sudah Syukran sudah. Kita tengok ada Izzuan lah. Izzuan ada Izzuan? Muhammad Izzuan? Ada cikgu. Okey, Izzuan macam mana Izzuan? Dalam situasi sekarang ni Izzuan prefer untuk isteri bekerja ataupun tidak? Okey, sebenarnya cikgu saya sudah berkahwin cikgu. Awak sudah berkahwin? Ya cikgu. Awak dah berkahwin? Ya cikgu. Okey, macam mana? Isteri bekerja ataupun duduk di rumah? Isteri saya bekerja cikgu. Okey, bekerja. Izzuan dah ada anak? Ada anak 4 orang cikgu. Izzuan berapa umur dah? Umur saya sekarang 34 cikgu. 34. Okey. So 34 sebelum ni Izzuan kerja di mana? Okey, sebelum ni saya bekerja di Jabatan Penjara Malaysia cikgu. Okey, Jabatan Penjara Malaysia. So sekarang ni memang berminat nak sambung belajar lah. Penjara Malaysia kat mana? Dekat penjara mana? Pusat Korreksi Dunggung cikgu. Pusat kan Izzuan duduk di? Ya cikgu. Izzuan duduk di mana sekarang? Sekarang ni saya duduk di Bukit Payung cikgu. Okey, Bukit Payung. So Izzuan sudah berkeluarga lah. Ya cikgu. Ada 4 orang keluarga. So bagus ni cikgu boleh cerita sikit pengalaman macam mana menguruskan anak dalam isteri bekerja Bekerja cikgu. Isteri bekerja di mana Izzuan, kalau boleh cikgu kita boleh berkongsi? Bekerja di Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu cikgu. Saya Terengganu So macam mana awak uruskan keluarga dengan isteri dan awak sebagai seorang pelajar? Okey. Pertama kali cikgu, sebelum saya belajar ni cikgu, memang banyak cabaran cikgu dalam untuk menguruskan rumah tangga cikgu sebab isteri bekerja, lagipun nak kena jaga anak. Sebab anak saya tak hantar pengasuh cikgu. Okey. Sebab trauma dengan keadaan yang lepas-lepas, banyak isu yang kematian anak di pengasuh cikgu. Jadi macam sedikit banyak saya takut nak hantar dekat tempat asuhan cikgu. Macam Izzuan sendiri ada pengalaman peribadi dengan pengasuh? Saya tak ada, isteri saya ada cikgu. Sebab dia punya kawan dia, anak dia meninggal cikgu dekat asuhan cikgu. So Izzuan boleh cerita sikit pengalaman macam sambung sikit pengalaman tadi macam mana suami isteri bekerja macam mana dengan anak? Macam mana konflik macam mana membahagikan peranan tu Izzuan? Saya sebagai seorang pekerja dan juga seorang bapa cikgu. Pertama kali sebelum kita untuk meninggalkan rumah tu, kita perlulah keadaan anak kita terbaik cikgu. Maksudnya perlu dijaga, perlu diberi makan. Jadi semua tu memang before saya pergi kerja memang mengganggu saya punya emosi cikgu. Jadi saya ambil inisiatif untuk mengupah pengasuh duduk di rumah saya. Maknanya saya ambil lah yang saudara yang dekat, macamnya adik saya ke atau sepupu saya untuk jaga anak saya di rumah cikgu. Jadi bila orang yang kita kenal, bila orang kenal jaga anak kita, jadi kita akan wujudkan kepercayaan cikgu. Maknanya kita tinggal rumah tu dalam keadaan selamat. Kita pun pergi kerja pun dalam emosi yang stabil. Maksudnya kita kerja tenang. Maknanya anak kat rumah ada orang jaga macam cikgu. Maknanya sekarang ni macam mana Izzuan melalui hidup? Adakah lebih tersusun ke ataupun bagaimana? Okey, sekarang cikgu saya punya kehidupan alhamdulillah. Maknanya saya punya kehidupan lebih tersusun sebab masa saya kerja ni banyak masa saya di tempat kerja cikgu sebab saya kerja shift cikgu. Okey. Kadang-kadang sekarang maaf Izzuan, sekarang kerja di mana? Dekat mana sekarang?
Saya bekerja di Pusat Koreksional Dungun cikgu, dekat Dungun, Bukit Besi. Oh, dekat Kedungun Ya, ya cikgu. Okey, jauh juga tu Dungun dengan ni. Saya ulang alik hari-hari cikgu, lebih kurang 2 hala 95 km cikgu. Macam mana awak bagi masa untuk belajar pula, Izwan? Okey, sebenarnya cikgu saya dapat tawaran daripada JPA untuk sambung belajar. Jadi saya ambil peluang ni cikgu untuk saya pun dekatkan masa saya dengan anak-anak cikgu. Sebab sebelum ni memang masa saya dengan anak memang banyak terabai cikgu. Jadi bila saya sambung belajar ni saya dapat cuti, saya ada masa dengan anak hari-hari. Jadi saya luangkan masa saya untuk saya tengok anak saya membesar cikgu. Okey. Maknanya sekarang ni bila berlaku pandemik ni satu rahmat lah bagi Izwan sebab tak payah pergi kelas ke macam mana? Ya cikgu, satu rahmat cikgu. Saya dapat bersama dengan anak cikgu. Alhamdulillah. Itu pengalaman Izwan yang dah berkahwin juga yang punya anak dan macam dia bekerja, isteri bekerja. So sekarang ni macam banyak urusan keluarga memang Izwan ambil in charge ke macam mana? Okey, sekarang ni banyak urusan keluarga saya yang ambil cikgu. Maknanya sejak PKP dalam bulan 3 saya nak jaga anak pada bersama saya kelas online, saya jaga anak. Jadi sedikit cabaran awak saya cikgu untuk saya menguruskan dua perkara cikgu. So Izwan rasa macam mana? Boleh adaptasi sebagai Mr. Mama? Boleh cikgu. Boleh okey, alhamdulillah. So itu pengalaman Izwan dia isteri dia bekerja, jadi tak ada masalah kalau ada wujud kesefahaman So Izwan, kata-kata terakhir lah sebagai kepada rakan-rakan yang mungkin nak bekerja ke, apa pandangan Izwan melalui rumah tangga ni supaya kehidupan kita sentiasa bahagia? Okey, pendapat saya cikgu, buat saya bagi yang mereka yang ingin berkahwin dan juga mencari pasangan yang bekerja, bagi saya kalau pasangan bekerja penting. Sebab apa? Kalau ikut sekarang ni kos sara hidup tinggi, macam nak beli susu, pampers, makanan harian pun makin meningkat cikgu. Jadi sesuailah kalau dapat pasangan yang bekerja, satu bonus lah. Mana dia boleh membantu kita. Bukan kita untuk meminta duit dia, cuma dia dapat membantu kita dari segi kos-kos keperluan asas. Maksudnya dapat kalau kita nak beli rumah tu dapat sama-sama berkongsi. Jadi kalau macam yang tidak bekerja ni, bukannya kita kata tak boleh, cuma kita akan menghakkan lah belanja harian tu kita akan hakkan. Sebab apa? Untuk macam yang bekerja makan gaji ni, maknanya hujung bulan baru dapat gaji. Jadi kalau kita masa awal bulan kita dah boros, jadi maknanya duit yang ada tu berkurang lah cikgu. Maksudnya itulah. So maknanya perlu pengurusan kewangan yang baik dan juga rumah tangga. Okey, bagus, terima kasih Izwan. So kita tanya so dalam online ni cikgu suka kita buat sesi Cepat Kerjaya ni adalah sebab bila kita belajar counselling ni pelajar kita kena kaitkan dengan hidup kita. Kadang-kadang kita belajar terlalu banyak teori tapi tak kait dengan hidup kita. Jadi kadang-kadang pembelajaran itu tidak berkesan Okey, kita dengar pula dari wanita. Adakah kat sini perempuan yang dah berkahwin? Adakah yang kat sini yang dah berkahwin? Tadi Izwan sebagai wakil pelajar lelaki yang dah berkahwin. Kalau perempuan ada tak yang sini yang dah berkahwin? Tiada Okey, kalau tiada kita nak tanya Nur Husnah, kita dah tanyakan. Wani Zabib ada ke Wani Zabib? Wani Zabib? Wani boleh dengar cikgu? Okey, Wani berada di kawasan mana? Saya berada di Dengkil, Selangor. Oh, Dengkil. Kat sana juga lockdown betul? Di kat sana macam mana keadaan dia? Boleh jelas ke Wani? Hello Wani, jelas ke suara cikgu di sana? Ada sikit-sikit tapi boleh lah. Boleh Wani Okey Wani, kalau Wani dah kata Wani pilih mana? Bekerja ataupun berkeluarga? Kalau saya setakat ni saya pilih untuk bekerja dululah. Nak keluarga tu. Apa yang mendorong Wani untuk lebih memilih kerjaya? Memilih kerjaya sebab kalau saya bekerja terlebih dahulu, saya ada pendapatan sendiri. So kita semua tahu yang komitmen sekarang pun
makin tinggi kan. Lepas tu kalau macam kalau nak kahwin ke nak apa ke semua makan duit. Kira nak beli rumah ke apa semua pakai duit. So kerjaya tu perlu ada lah, macam kita kena bekerja untuk dapatkan pendapatan. Lepas tu nak sara family lagi macam tu. Katakan disebabkan kerja, rumah tangga keberantakan. Macam apa pendapat wanita terhadap isu tu? Benda tu mungkin akan jadi, tapi benda tu boleh dielak kalau kita bincang sama sendiri. Kita kalau dah kahwin, saya boleh bincang dengan suami macam mana semua. Lepas tu kita bolehlah betul ansur antara satu sama lain kan. Macam tanya pendapat masing-masing. Kalau setuju baru kerja. Tapi rasanya lelaki zaman sekarang okey kot. Tak ada masalah kot kalau isteri nak bekerja. Sebab suami izinkan ke macam mana? Kalau suami izinkan macam tu lah. Tapi saya tak kahwin lagi sebenarnya. Yelah, memanglah tak kahwin. Itu cikgu tanya nanti dapat in the future. In the future. Yelah, in the future lah. So, okay. Itu adalah sedikit pelajar-pelajar berkaitan dengan kita pendapat sahabat-sahabat kita lah. So, apa kita nak tengok juga isu yang semasa ni. Sebab zaman cikgu mungkin dah apa orang kata, mungkin dah berubah kan dengan zaman awal. Jadi dulu memang cikgu ikutlah ada cikgu akan cari pasangan yang memang tak, kalau boleh tak bekerja lah, sebab cikgu buat rumah tangga ni mau fail. Jadi cikgu perlukan seorang pasangan yang memang tidak bekerja. Jadi alhamdulillah memang pasangan tak bekerja. Itu ikut orang dia ikut orang, dia atas perbincangan dia ikut perbincangan tak semestinya yang terbaik. Dalam hidup ni dia memang ada perbincangan tu yang penting. Okey, itu sedikit baik, kita sambung sedikit isu cikgu ingat women in the workforce ni, kita tengok sikit apakah isu-isu yang berkaitan dengan bila perempuan di tempat kerja Okey. Woman issue in the workforce apakah isu-isu yang berkaitan pula apabila wanita di tempat kerja. Okey. Banyak kajian menunjukkan terutama di barat di Malaysia kita tidak ada satu data yang data yang betul-betul solid menunjukkan kes-kes macam ni. Tapi kebanyakan kalau di barat sana banyak golongan wanita ni diskriminasi di tempat kerja and women working in relatively the same job as men. Jadi women working dia kadang-kadang relatively di tempat kerja. Jadi more education will not necessarily solve the problem. Jadi dekat sini nak katakan bahawa kadang-kadang walaupun pendidikan itu lebih tinggi tapi tidak semestinya boleh menyelesaikan masalah. Dulu cikgu masih teringat lagi masa cikgu bekerja di McDonald masa tu baru habis SPM. Jadi cikgu bekerja. Jadi bila cikgu bekerja ni sebab kita didikan jadi bawah cikgu ada adik-adik perempuan atas kakak. Jadi cikgu dan lelaki tengah. Jadi banyak kerja-kerja yang berat ni memang cikgu kena buat. Contoh kena buang sampah. Kalau dalam kerja rumah ni, dia nak beritahu bagaimana family tu dia dapat membentuk kita punya sistem kerja tu. Jadi memang cikgu di kerja-kerja berat ni memang cikgu akan kena ambil. Kalau perempuan biasanya buat kerja. Jadi cikgu terbawa budaya kerja tu dekat masa tu cikgu kerja di McDonald. So di McDonald cikgu berada di bahagian hadapan. Iaitu di bahagian kaunter lah. Jadi cikgu kerja kaunter. Lepas tu kawan cikgu datang dengan kawan, jadi kawan duduk di belakang berdekatan kitchen. Jadi cikgu di kaunter, kawan di kitchen. Jadi kitchen ni banyaklah kerja-kerja yang agak berat sikit, dia kena ambil barang. Lepas tu cikgu di depan. Jadi tiba-tiba masa nak buang sampah, cikgu rasa macam kerja tu bukan kerja perempuan. Jadi cikgu ke belakang untuk tolong perempuan tu. Bukan sebab apa tau, sebab kita mentaliti kerja buang sampah, kerja-kerja berat ni kerja lelaki. Jadi cikgu terpaksa tinggalkan kejap kerja cikgu di kaunter, jadi cikgu pergi belakang untuk ambil sampah daripada depan itu dekat lobi, dan cikgu ambil ke belakang. Dan benda ni sebenarnya manager cikgu tak suka. So manager cikgu perempuan, manager masa tu dia bukan era manager, dia macam duty manager panggil cikgu. So dia kata, Rani kenapa awak pergi belakang, awak tinggal customer lepas tu awak buang sampah. Saya kata, cikgu saya kata kat dia, hari ni duty perempuan di lobi. So bila di lobi, dia akan buang sampah biasanya orang yang kerja lobi akan buang sampah. Jadi cikgu lihat benda tu tak sesuai untuk perempuan sebab sampah besar. Jadi dia kena tarik sampah tu pergi ke bawah lepas tu nak buang sampah tu ke tong yang lebih besar tu dia memerlukan tenaga kelakian. Lepas tu dah habis kena cuci. So kotor kan, dia kotor. Jadi dia akan berbau. Jadi benda tu saya rasa tak sesuai bagi perempuan.
Jadi cikgu tutup di kaunter dan cikgu tolong dia untuk ke belakang sebab cikgu rasa kerja tu tak sesuai untuk perempuan. Tapi manager cikgu cakap macam ni kat cikgu. Saya ni perempuan. Okay, saya buat semua kerja yang ada di McDonald ni. Di McDonald semua saya buat. Buang sampah semua saya buat. Radi kena ingat satu benda. Kalau kerja Radi di depan, fokus pada depan. Jangan fikir orang lain. Perempuan tu contohlah nama Aminah nama dia Fatimah Fatimah dengan Radi gaji sama, 1 jam dibayar RM3. Sama. Mana kalau buat kerja biar sama. Macam lelaki pun kena buat, perempuan pun kena buat. Jadi tapi kita kena faham kebatasan wanita tu. Jadi ini yang berlaku di tempat kerja dulu. Dia cikgu dia selalu ingatkan cikgu. Ingat gaji. Perempuan dibayar RM3 sejam, Radi pun dibayar RM3 sejam. Jadi sama. Jadi kena buat kerja sama. Saya juga perempuan, saya pun buat juga apa yang lelaki buat. Walaupun badan dia agak besar, lepas tu manager saya besar badan dia, agak berisi. Jadi saya buat semua kerja. Angkat barang semua saya buat sebab sama. Jadi ini yang berlaku konflik sebenarnya bila cikgu bekerja di McDonald. Sebab cikgu lihat konflik ini berlaku sebab pertama budaya kita. Budaya kita kata perempuan tak sesuai buat kerja macam tu. Dia dah kotor, lepas tu perlukan tenaga. Tapi ada juga lelaki kadang-kadang dia buat komen. Ada komen juga dia kata, alah kita dibayar gaji sama kan. 1 jam dibayar RM3, 1 jam RM3. Tapi kau buat kerja senang-senang, yang susah-susah aku buat. Tak adil lah macam tu. Jadi ini kadang-kadang konflik yang berlaku di antara jantina. Itu kadang-kadang perempuan di tempat kerja kadang-kadang ada yang diskriminasi disebabkan kadang-kadang wanita itu sendiri. Kadang-kadang kenapa lelaki, kenapa awak tak boleh jadi ketua bahagian? Kerja dah lama tapi kenapa tak boleh naik ke ketua bahagian? Susah perempuan ni, kadang-kadang tak boleh bekerja shift malam kan. Shift malam tak boleh. Sebab kalau jadi ketua kadang kena ada shift malam pun kena kerja, tapi perempuan tak boleh. Jadi tak boleh naik pangkat. Jadi bila tak boleh naik pangkat, jadi kita akan arahkan perempuan ni buat macam ni, buat macam ni. Jadi tak boleh sebab kita kena aku dengan orang kata dengan arahan daripada ketua. Ini yang berlaku kadang-kadang boleh berlaku diskriminasi di tempat kerja. Bukan disebabkan ada pelbagai faktor kan. Jadi kita kena perhatikan isu-isu ni berkaitan dengan diskriminasi ni dah kita kena jelaskan kepada pekerja kita. Sebab pada perspektif cikgu, kerja tu tak sesuai untuk perempuan. Jadi cikgu pun ambil take over. Jadi ada setengah kawan lelaki pula kata, kan, kalau kerja berat bagi lelaki, kerja ringan bagi perempuan, tapi bayar sama. Jadi ini perlu ada persetujuan daripada persetujuan dan perbincangan. Jadi kita akan bincang lagi women issue in the workforce ni dengan lebih mendalam. Dan kalau boleh pelajar-pelajar baca dulu boleh, cikgu rasa bolehlah sebab kita baca kat internet. Nanti cikgu akan tanya secara gambar apakah isu-isu lagi yang berkaitan dengan wanita bekerja, apa isu-isu. Jadi pelajar-pelajar jadi pelajar-pelajar apa yang untuk perbincangan kita lebih menarik, pelajar-pelajar nanti balik cuba buat sedikit bacaan tentang apa isu-isu yang berkaitan dengan wanita. Kita ada beberapa tajuk. Pertama berkaitan dengan family, dengan family. Yang kedua berkaitan dengan woman, waktu wanita, woman. Kaitan dengan lelaki sendiri, apakah isu yang berkaitan dengan lelaki. Okay, lepas tu disability, OKU, okay, mental health yang mengalami kesihatan mental, penyakit mental. Okay, okay, kita lepas tu LGBT lah, 6 LGBT. Okay, cikgu akan bentangkan nota, tapi cikgu suka kalau pelajar-pelajar dapat berkongsi dengan rakan-rakan yang lain. Pertama, pelajar cuba cari isu-isu pekerjaan yang berkaitan dengan family disebabkan oleh faktor family. Okey, yang kedua disebabkan oleh faktor isu berkaitan dengan wanita di tempat kerja ataupun tentang perkembangan kejayaan berkaitan dengan lelaki ataupun dengan dia OKU. Keempat, mereka yang mengalami mental health, cuba baca sikit lah kat internet. Cikgu nak dapat gambaran secara ringkas, dan juga LGBT. Cuba pelajar lihat, nanti kita akan bincang melalui webinar ni. Jadi harap pelajar-pelajar perbincangan kita akan jadi lebih menarik
Okey, jadi cikgu nak buka sebelum kita sambung isu ni, cikgu suka kalau nak dengar pendapat-pendapat yang lain, mungkin mereka nak berkongsi, silakan. Cikgu buka dulu kepada sesiapa yang nak berkongsi. Ataupun ada persoalan, silakan. Boleh melalui secara suara ataupun chat. Okey, perempuan dekat sini semua single lagi. Okey, Firdaus ada tak Firdaus? Ada cikgu. Okey, Firdaus, cikgu nak minta bantuan Firdaus. Firdaus Kejaya punya ketua, wakil ketua Ya cikgu. Okey Firdaus, cikgu nak mohon jasa baik Firdaus nanti bantu cikgu. Kita sebelum ni kita ada kelas. Jadi Firdaus cuba kontak kawan bagi dapatkan sedikit maklumat daripada kawan-kawan siapa yang tak datang kelas. Kalau tak ada suruh bagi surat sebab cikgu nak buat attendance. Boleh Firdaus? Okey, dari kelas nanti cikgu akan bagi awak senarai list tu, nanti cikgu akan email daripada bagi awak, cuba tengok siapa yang tak datang. Lepas tu kalau ada sebab sertakan surat lah, tulis nanti B ataupun B tu maksud bersebab lah. Minta tolong yang Nazrin sebab kat sini cikgu nak dapatkan partisipan secara jelas mungkin mengambil masa. Nanti cikgu akan bagi upload dekat kamu, dapatkan setiap kali nak mula. Nanti Firdaus cuba tengok siapa yang tak hadir. Tandakan yang tak hadir saja. Boleh Firdaus bantu cikgu? Boleh. Nanti cikgu akan WhatsApp awak senarai kehadiran. Nanti bantu cikgu daripada kelas tengok siapa yang tak hadir. Nanti awak boleh hantar pada cikgu lah. Okey. Okey, terima kasih Firdaus. Nanti cikgu akan berhubung dengan awak. Okey. Ni soalan daripada Nurul Ain. Macam mana kita nak fahamkan lelaki Miss bakal suami mungkin kalau kita perempuan nak bekerja? Yang ni perlu perbincangan perlu perbincangan. Jadi sebenarnya pelajar dalam rumah tangga ni dia ada 3, satu hak, satu tanggungjawab dan satu lagi ihsan. Jadi kita sebagai isteri kita kena tahu hak kita sebagai seorang isteri dan kita kena tahu tanggungjawab kita sebagai seorang isteri. Tapi kadang-kadang kita ada benda yang kita tidak boleh lunaskan kerana kita bekerja. Yang inilah masuk dalam fasa ihsan. Ihsan ni maksudnya kita berbincang. Tak semestinya walaupun kadang-kadang kalau kita tengok hak suami dalam rumah tangga, dia perlu menyediakan makan, nafkah makan, minum, tempat tinggal ni adalah keperluan yang perlu disediakan oleh suami dari segi hak dah. Okey, itu adalah segi tanggungjawab suami. Tapi kadang-kadang wanita itu lebih bekerja, bekerja lebih gaji lebih banyak daripada wanita. Jadi yang ini perlukan kepada ihsan, iaitu perbincangan. Mungkin lelaki macam contoh Izwan, macam contoh kakak sahabat kita, dia ambil tanggungjawab tu menjaga seorang anak sebab ada kelebihan. Jadi di dalam rumah tangga ni sebenarnya kita perlu ada perbincangan, tetapi kita kena faham hormat menghormati, faham memahami ni sesuatu benda yang penting. Jadi kalau kata dia nak bekerja, bagi tahu, dan kita kena faham juga bila kita bekerja kita ada lebih tanggungjawab. Jadi dia katakan dalam rumah tangga dia bukan setakat hak tapi bukan setakat tanggungjawab, tapi ada lagi yang ketiga iaitu ihsan. Ihsan ni macam mana? Bukan kesian, maknanya kita kena bertoleransi lah. Kalau kata isteri dah bantu kita, jadi kita mudahkan kerja isteri kita. Jadi kita kena rasa dalam rumah tangga ni sebenarnya kita kena banyak memberi daripada meminta. Jadi barulah rumah tangga itu akan sebenarnya pelaburan yang paling menguntungkan pelajar-pelajar. Jika kita nak hidup kita bahagia ataupun kita nak hari tua kita bahagia, pelaburan yang paling baik adalah pelaburan keluarga. Kalau kita tak salah kalau kita ada pencen, kita ada simpanan insurans, tapi kalau kita tidak ada keluarga yang bahagia, mungkin anak kita akan ambil kita, jaga kita, tapi dia nak habiskan kita punya insurans. Jadi bagi cikgu, pelaburan yang paling jangka panjang kalau kita nak menjadikan keluarga pelaburan jangka panjang kita bahagia, pelaburan adalah pada keluarga kita. Kita bimbinglah keluarga kita supaya satu hari nanti apabila kita tidak bermain lagi, anak kita pula boleh menjaga kita. Itulah pelaburan. Jadi benda-benda macam ni kita kena ada perbincangan. Kena ada perbincangan dan pastikan bila kita bekerja, kita jangan abaikan tanggungjawab kita. Jadi kita kena fahamkan tanggungjawab kita dan kita kena dahulukan mana yang penting. Okey. Dan masing-masing kena cikgu semua tugasan individu itu okey, untuk tugasan yang ni akan dimaklumkan oleh Dr. Jasmi sebab Dr. Jasmi adalah ketua, nanti dia akan maklum balik dalam. Tapi lihatlah biasanya pelajar kalau yang tanya ni yang biasa assignment ni
biasanya kita akan individu adalah minggu ke-7 biasanya, biasa. Dan untuk assignment seterusnya yang kedua, sebab kita dari kumpulan adalah minggu ke-10. Maknanya minggu ke-10 tu dah settle. Jadi pelajar buat awal lagi baguslah. Jangan tunggu last minute. Okey. Okey, terima kasih soalan daripada Nurul Aina. Okey, ada siapa lagi soalan? Okey, berkaitan dengan kerjaya, keluarga dan kerjaya. Isu-isu berkaitan dengan keluarga dan kerjaya. Silakan kalau ada. So Aina boleh dapat so dalam rumah tangga ni perlu ada perbincangan so cikgu lihat dia berbincang lah. Perkara paling penting adalah berbincang dan saling memahami lah. Tapi kalau tanya cikgu, apakah pelaburan yang paling menguntungkan di masa hari tua? Pelaburan yang paling menguntungkan di hari tua kita adalah pelaburan keluarga. Keluarga. Sebab mungkin kita ada simpanan, banyak juga kes-kes yang ada pencen, duit simpanan tapi dia tak boleh menguruskan, tapi bila dia tidak bangunkan keluarga, jadi anak dia ambil duit, lepas tu hantar ke orang tua. Memang ada Kalau tanya cikgu punya pendapat peribadi, pelaburan yang paling baik untuk masa hadapan, bangunkanlah keluarga. Bimbinglah mereka. Tapi kalau kita bekerjalah dengan betul-betul, dengan ikhlas, tapi jangan abaikan tanggungjawab lah. Penat memang penat. Okay? Okey, ada lagi sahabat-sahabat kita mungkin nak beri pendapat ataupun cuba nak tanya ke? Okey. Sekejap Okey, ada lagi soalan-soalan daripada sahabat kita? Zulaika ada ke? Zulaikamli ada? Ya cikgu, saya. Ya, awak kat mana? Dungun cikgu. Dungun Dungun macam mana keadaan? Okey je cikgu, tak banyak sangat pun kes. Okey, saya nak panggil apa? Zulaika ke Hamli? Ramli tu nama ayah saya cikgu. Zulaika. So, Zulaika. Ya cikgu. So katakan Zulaika nanti dalam isu macam mana Zulaika kalau keluarga Zulaika, ibu bapa Zulaika prefer Zulaika kerja ke ataupun kahwin? Dia orang prefer saya kahwin. Kahwin, okey. Tapi Zulaika sendiri? Tapi saya nak kerja. Kenapa Zulaika macam ada bertentangan dengan pendapat keluarga, ibu bapa? Sebabnya semua ahli keluarga saya dah kahwin. Saya dah apa je awak Zulaika anak ke berapa dah? Anak ke 10 cikgu. Zulaika anak bongsu lah. Ya. Okey, jadi Zulaika disarankan kahwin sebab semua dah kahwin. Ya, bosan lah. Jadi Zulaika pilih untuk bekerja, betul? Ya. Kenapa Zulaika memilih begitu? Sebabnya kalau kahwin ni banyak komitmen cikgu. Ada anak, kena jaga makan minum, kena jaga rumah tangga. Sibuk lah. Kalau kerja, dia boleh gain banyak experience, banyak pengalaman, boleh bercampur dengan orang luar. Saya suka lebih kepada untuk gain experience lagi lah sebelum saya kahwin. Itu. Kalau kata tiba-tiba Zulaika bertemu dengan lelaki yang nampak macam ideal lah bagi Zulaika, tapi dia ajak Zulaika kahwin, adakah Zulaika akan kata tunggulah dulu, saya nak bekerja? Tiba-tiba dia pun kata tak apalah, kalau nak bekerja, kerjalah, saya cari perempuan lain. So macam mana Zulaika pada ketika tu? Tak apalah cikgu, tak ada jodoh lah tu. Tak ada jodoh Ya. Okay, terima kasih Zulaika. Okey cikgu. Okey, ini Hafizah daripada Jamal. Okey, nak tanya macam mana kita as a counselor nak handle klien yang lepas degree, dia kerja tukar cuci, family dia macam push dia, kenapa dia tak dapat kerja government. So klien ni sekarang macam stress kadang-kadang. Jadi kita nak handle macam mana, nak comfortkan dia, macam mana nak comfortkan dia lah, macam nak settlekan dia.
Okey. Dia sebenarnya bila kita handle kes-kes yang berkaitan macam ni lah, yang ni kerja macam dia isu dia kerja tak secocok. Jadi yang penting sekali dia perlu betulkan perspektif dalam hidup dia. Perspektif dalam hidup dia adalah belajar bukan untuk bekerja. Dia belajar bukan untuk bekerja, tapi belajar untuk ilmu. Tapi tak semestinya menjadi tukang cuci adalah suatu kerja yang tak mulia. Jadi paling penting dalam hidup kita ni apabila kita berhadapan dengan isu-isu macam ni, kita kena betulkan perspektif dia. Jadi yang paling penting dalam perspektif dia adalah kita kena faham apakah perspektif hidup dia. Kalau dia rasakan belajar mesti kerja. Dalam hidup kita ni kita kena faham tau, tidak ada apa yang kita boleh confirm. Confirm maksudnya kita boleh pasti. Bila kita habis kerja, mesti kita habis belajar, mesti kerja jadi konserta. Tetapi dalam hidup ni, kita kena betulkan perspektif dia bahawa dalam hidup ni dua saja yang pasti. Yang pertama, ujian. Dekat mana-mana ada ujian. Bila you dapat kerja, you akan ada ujian you. Bila you bekerja, you ada ujian you. Bila berkahwin pun ada ujian. Yang kedua, yang pasti dalam hidup dia adalah mati. Jadi kita betulkan perspektif dia. Jadi anggaplah hidup ini itu adalah sebagai ujian untuk dia mendapat pengalaman. So belajar ini tidak semestinya dalam kelas. Tapi belajar ini juga dalam kita bekerja, tak kira kerja apa. Jadi yang pertama sekali, bila kita berhadapan dengan isu-isu yang dibawa oleh sahabat kita, yang mana dia baru habis degree, tapi kerja jadi tukang cuci saja. Tidak mengapa kerana betulkan perspektif dia. Kita betulkan perspektif dia, apakah makna kerja bagi dia dan apakah makna degree bagi dia. Jadi dalam hidup ni kalau perspektif dia betul tentang kehidupan ni, tak ada masalah. Sebab kita kena faham dalam hidup ni, yang betul-betul confirm, saya ulang balik yang betul-betul confirm dalam hidup ni, iaitu ujian dan juga kematian. Jadi kita kena bersedia ke arah itu. Jadi kenapa kita ambil degree? Sebab kita nak ada ilmu. Kenapa kita ada ilmu? Kerana dengan ada ilmu ni kita boleh menghadapi ujian itu dengan baik. Sebab ujian itu bukan besar atau kecilnya ujian itu, tetapi bagaimana kita mengatasi ujian itu. Kalau ujian itu besar, tapi kalau kita ada ilmu untuk mengatasi ujian itu akan jadi kecil. Tapi kalau ujian itu kecil pun, tapi kalau kita tidak ada ilmu, kita tidak akan dapat mengatasinya dan akan membuat masalah kita dalam hidup. Itu dalam kongsi kejaya sebenarnya, walaupun kita berhadapan dengan isu-isu kejaya, tapi kita kena betulkan balik perspektif dia. New perspektif ni. Bahawa perlu ke degree tu mesti kena kerja. Okey, betul ke kalau kerja mesti dapat? Jadi kalau kerja, kalau belajar mesti kerja baik-baik. Tidak. Jadi perspektif saya kena betul dan cikgu percaya orang yang berilmu ini dia akan mendapat dia akan mendapat manfaat. Manfaat mungkin daripada rezeki. Tapi untuk masa pertama mungkin dia boleh bekerja tukang cuci. Dan kalau dia jadi tukang cuci pun sebenarnya kalau dia nak belajar, belajar ni melalui kelas atau pengalaman, ilmu dan pengalaman, jadi akan dapat perspektif tu. So yang membuat dia tertekan mungkin orang push dia. Tapi kalau dia perspektif dia jelas, tak kisahlah apa orang nak kata sebab dunia ini adalah tempat ujian dan dunia ini satu hari aku akan meninggal, apa amalan yang aku boleh bawa. Tapi kalau dia kata kalau degree mesti kerja, perspektif dia tu tak betul. Tak betul sebab kita tidak boleh confirm. Dalam hidup kita tak boleh nak confirm. Kalau kita belajar mesti kerja, kita tak boleh confirm. Kalau kita kahwin mesti dapat anak. Kalau kita kahwin mesti bahagia. Tapi yang penting dalam hidup kita betulkan perspektif dia, cikgu ulang balik. Pertama yang confirm dalam hidup itu ujian, yang kedua adalah kematian. Bagaimana kita bersedia untuk menghadapinya. So macam mana nak bersedia? Tak lain tak bukan dengan ilmu dan pengalaman. Tapi pengalaman, bekerja menjadi tukang cuci, kita bukan dapat gain pengalaman. Macam mana pengalaman terdapat? Buka minda kita dan pemikiran kita untuk belajar sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Pasti kita akan dapat. Okay, terima kasih. So ada lagi soalan? Okay. So jelas Hafizah Okey, ada lagi pelajar soalan berkaitan dengan kejaya? So cikgu tunggu lagi 5 minit. Cikgu saya nak tanya. Silakan. Mungkin soalan saya ni macam kelakar kot tapi saya nak tanyalah pendapat cikgu. Okey. Kalau kita lihat sekarang terlalu ramai sangat perempuan yang more kepada kerjaya berbanding berkeluarga. Okey. Kalau kita tengok saya bukan diskriminasi pihak lelaki tau. Okey. Kebanyakan perempuan lebih orang kata mempunyai standard kerjaya lebih tinggi daripada lelaki. Dan kalau
perempuan itu contohlah perempuan bos and then lelaki tu hanya kerja biasa-biasa je. So kat situ dominan yang kita dapat lihat berkemungkinan akan berlaku bertentangan pendapat di mana perempuan akan rasa ego dia lebih tinggi dan manakala lelaki akan rasa dia akan rasa terancam sebabnya gaji dia sikit, dia pun tak ada jawatan. So dekat sini kalau kita nak lihat kan, dia jatuh bawah kepada family punya expectation ataupun bagaimana? Baik, dalam hubungan keluarga ni, yang sebenarnya keluarga ni yang tahu kita saja, kita saja. Sebab kadang-kadang ada wanita yang berkejaya, dia tak suka lelaki berkejaya. Dia kadang-kadang pelik kan. Dia suka lelaki yang kerja biasa-biasa, yang penting dapat membimbing dia dari segi keagamaan. Jadi kan dalam keluarga ni bagi cikgu lah, dia sebenarnya yang faham ni suami isteri je. Itu sebab apabila kita berhadapi dalam konflik, kebanyakan kadang-kadang konflik yang berlaku tu adalah campur tangan orang ketiga. So campur tangan orang ketiga ni adalah kadang-kadang berpunca daripada ibu bapa yang melihat, oh anak aku lebih berkejaya. Itu sebab pelajar, dalam hidup kita ni kita kena jelas matlamat hidup kita dan apa tujuan hidup kita. Kalau kita tak jelas matlamat hidup kita, kalau kita setiap bersandarkan secara kehidupan semata-mata, pasti kita tidak akan temu kebahagiaan. Sebab dunia ini suatu benda yang terlalu banyak benda yang membuatkan kita tak pasti. Kadang-kadang kita katakan, oh sebabkan suami aku kerja biasa, jadi aku kerja lebih bagus, lebih baik aku bekerja. Tetapi kita kena kembali balik kepada pembinaan keluarga tu. Apakah matlamat dalam pembinaan keluarga? Adakah kewangan itu adalah faktor tunggal untuk membuatkan kita bahagia? Kadang-kadang ada faktor-faktor lain yang menyumbang kepada kebahagiaan. Dan kadang-kadang ada orang yang sebenarnya kadang-kadang kais pagi makan pagi, kais petang makan, tapi hidup dia bahagia. Sebab apa? Dia merasa cukup dengan apa yang ada. Ada kadang-kadang hidup bermewah, kaya, kereta banyak, tetapi kadang-kadang masih lagi tak cukup. Masih lagi tak cukup. Masih tak cukup. Itu sebab dalam pembinaan keluarga dan kejayaan ini, dia balik kepada matlamat asas dia. Kalau dalam hidup kita nak rasa keluarga itu lebih baik, jadi kita kena berbincang. So dalam perbincangan ini, masing-masing kena ada toleransi. Yang dipanggil ihsan tadi tu toleransi. Jadi kalau kata memang dulu tak macam, zaman dulu tak macam sekarang. Zaman dulu banyak kita guna fizikal yang memang menggunakan lelaki. Contoh kita perlu berperang, kita perlu pergi ke hutan, tu zaman dulu. Tapi zaman sekarang kita banyak menggunakan otak. Jadi zaman otak ni mungkin perempuan lebih ke hadapan. Jadi gaji pun lebih tinggi. Tetapi di dalam sebuah rumah tangga, memang Tuhan jadikan lelaki dengan perempuan ni saling lengkap melengkapi. Kadang-kadang ada satu isu, lelaki boleh handle benda tu. Tapi kadang-kadang wanita tidak boleh handle. Jadi dalam berumah tangga ni dia mesti ada lengkap melengkapi. Kalau kita lihat kepada kejayaan semata-mata untuk menentukan kebahagiaan, itu sebenarnya tidak. Jadi berbalik kepada asas tadi dalam rumah tangga, bincang dalam keluarga baik-baik kita bincang. Dan sebenarnya kalau kita nak menilai orang, kita tidak boleh melihat dari segi status dan juga dari segi pendidikan akademik. Dan hari ini ramai orang yang terlibat dengan rasuah, bukan orang yang bodoh, bukan orang yang tak ada pendidikan, tapi mereka banyak pendidikan. Tapi kenapa mereka terlibat dengan rasuah? Sebab mereka tidak faham apakah makna kehidupan ini. Bagi cikgu dalam rumah tangga, dia kena faham matlamat pembinaan keluarga itu. Kenapa aku nak kahwin? Sebab orang tak nak panggil aku anak dara tua. Jadi dia berbalik-balik kepada matlamat dia. Tapi yang penting dalam hidup kita adalah matlamat, dan kita kena bincang dengan pasangan kita. Ya, apakah matlamat yang kita nak bina? Okey, dalam hidup tu. Dan cikgu melihat bahawa pendidikan dan status tidak menentukan kebahagiaan. Dan kalau kita tengok statistik rasuah pun di Malaysia, mereka yang terlibat dengan rasuah bukan orang-orang yang tidak berpendidikan, tapi orang yang berpendidikan. Dan berkat tak makanan yang diberi kepada keluarga tu kan. Jadi dalam kejayaan. Jadi kalau kita berbalik-balik kepada soal isteri lebih gaji lebih tinggi daripada suami, kadang menyebabkan ego pada suami. Jadi berbincanglah baik-baik dan kembali kepada matlamat kehidupan kita. Apa yang kita nak dalam hidup ni. Dan kalau kata kita nakkan keluarga yang bahagia, pengorbanan perlu ada. Kalau kata isteri bekerja, suami tidak bekerja, jadi berbincang betul-betul. Jadi kita kena ada ihsan. Jadi lelaki boleh ambil keluarga wanita, tidak berdosa. Tetapi pada yang masa sama, untuk menjaga kerukunan rumah tangga, kita kena tahu hak, tanggungjawab dan juga kembali kepada ihsan tadi itulah. Sebab isu ni betul yang Fatih bawah tu memang terjadi dalam dunia realiti. Okay?
Kalau Fatin tak sebut pun memang terjadi dalam dunia realiti, terjadi. So kalau daripada perspektif konsing keluarga, pertama sekali dalam hidup tu kita tanya dia, apa matlamat awak berkahwin sebenarnya. Jadi kalau kata matlamat dia berkahwin, dia semata-mata kalau dia kata saya berkahwin ni sebab saya nak bina keluarga bahagia. So apa jalan untuk menuju keluarga bahagia? Kalau dia kata kerja menjadi satu tempat, kerja ni menjadi satu sebab menjadi bahagia. Tapi hari ni awak bekerja tapi kenapa tak bahagia? Jadi benda tu kita akan kembali pada matlamat, ya. Itulah penting dalam kehidupan, kita ada matlamat. So bila kita ada matlamat yang jelas, bila dia terpesong, kita kembali kepada matlamat dan tengok apakah perancangan kita untuk menuju. Jadi itu yang penting dalam rumah tangga, sebab sekarang perubahan kerjaya dah berubah. Dulu kita kerja banyak guna fizikal, pergi memburu kan. Sekarang tidak banyak guna pemikiran. Dan kadang-kadang kita tengok di universiti sendiri perempuan lebih ramai daripada lelaki. Jadi tidak mustahil perempuan akan dapat jawatan lebih tinggi. Tetapi baliklah kepada matlamat asal kenapa kita berkahwin. Okey. Jawapan okey. Kita tengok okey, soalan daripada Amina dah. Apa pendapat cikgu tentang wanita yang tak nak berkahwin, dia cuma nak fokus pada kerjaya dia. Mudah cakap dia selesa kehidupan dia sehingga tak perlukan lelaki dalam hidup dia. Yang ini adalah pendapat peribadi lah. Kalau dia rasa dia selesa untuk tidak berkahwin, sebab tak semestinya kahwin itu menjamin kebahagiaan, tidak semestinya. Sebab ada juga kadang-kadang orang yang berkahwin tetapi dia tidak bahagia. Jadi dia kembali kepada individu. Itu kembali pada individu. Kalau dia rasa dia feel good, tidak berkahwin, tidak mengapa. Okay. Yang penting dia dengan diri dia lah. Dia kena jujur pada diri dia. Okay. Kalau dia rasa dia berkahwin lebih mendatangkan masalah, jadi lebih baik dia tidak berkahwin. Itu pilihan peribadi dan kita kena hormat. Pilihan peribadi individu, dan kita kena ingat pengalaman manusia berbeza-beza. Kita tidak boleh samakan. Kau tengok sebab apa kau jadi macam ni, sebab kau tak kahwin. Tak semestinya, setiap orang dia berbeza-beza. Jadi sebagai seorang manusia ini unik dan kita kena mempunyai pengalaman yang unik, dan pengalaman itu boleh membentuk pemikiran dia. Dan jika dia rasa tidak berkahwin itu boleh membuatkan dia lebih bahagia, itu adalah dia lah. Itu adalah individu itu sendiri. Dan bagi cikgu, tak semestinya berkahwin itu membuat kita bahagia. Dan ada kadang-kadang kebahagiaan itu boleh didapat dengan pelbagai cara, tidak semestinya dengan berkahwin saja. Okey, cikgu nak tanya, semakin tinggi pendapatan seorang lelaki itu, sedikit sebanyak buatkan lelaki itu rasa mampu untuk tambah isteri ke? Untuk tambah isteri dengan tidak tambah ini, kemampuan ini, dia bergantung kepada individu tu. Dia bergantung kepada individu, dia bukan bergantung kepada generalisasi. Sebab kadang-kadang apabila ada juga lelaki yang berkahwin ini, dia kadang-kadang berasa dia nak membantu. Tapi itu sebab kadang-kadang kalau kita pergi mahkamah syariah, bila kita pergi mahkamah syariah akan tanya isteri, adakah suami ini mampu atau tidak. Tetapi sebenarnya untuk kita berkahwin lagi, sebenarnya tidak perlu pun pendapat isteri pertama, tapi kita berpendapat bahawa kenapa kita minta pandangan isteri, sebab isteri lebih kenal suami dia mampu atau tidak. Jadi kalau kita tengok, tak semua, kadang-kadang kalau cikgu ada berdepan dengan beberapa kes yang mana ada juga yang berkahwin itu disebabkan dia nak membantu dalam bidang dakwah, dia tak semestinya negatif. Dan kadang-kadang ada isteri yang kadang-kadang dia tidak boleh memberi anak ataupun dia tidak boleh bagi nafkah batin, jadi dia perlu, tapi lelaki perlu untuk mengelakkan pelacuran, untuk mengelakkan daripada berdosa bertambah. Tapi daripada aspek kalau kita tengok daripada kes-kes kalau yang cikgu bersama dengan kaunseling keluarga dan kerjaya ini, sebab kaunseling keluarga ni tidak lari daripada kerjaya, memang tak akan lari. Banyak isu-isu macam ni sebab kita masuk dalam family. Jadi kata betul ke kalau lelaki itu mampu dia akan berkahwin lagi? Tidak semua. Tidak semua macam tu. Sebab ada lelaki rasa buat apa aku nak kahwin, beningkan kepala, yang seorang ni kau tak jaga. Dia ikut individu. Tetapi satu kelayakan bagi suami untuk berkahwin adalah segi mampu. Mampu itu bukan segi dari segi kewangan saja, tapi mampu berlaku adil dan mampu untuk membimbing isteri itu ke arah yang lebih baik. So mampu ni bukan dari segi kewangan saja semata-mata, tapi mampu juga dari segi yang diistirafkan dalam pejabat agama ni, mampu dari segi untuk membimbing isteri ke arah yang lebih baik lah. Okey.
Okay, jadi so kita tengok cikgu tengok kita perbincangan kita agak mendapat sambutan daripada, sebab ini adalah isu-isu semasa dan memang betul kalau kita tengok sebenarnya di dalam isu rumah tangga ni tidak boleh lari daripada kejaya kan, tersebab kadang-kadang banyak isu kan, kejaya dan keluarga macam-macam, tapi yang paling penting adalah apa yang penting dalam hidup, dalam kehidupan ni kita kena jelas dengan matlamat kehidupan kita dan tujuan kita apa yang kita nak dalam hidup ni kan, apa yang kita nak, pasti cikgu percaya pasti dalam hidup kita nakkan kebahagiaan, dan kebahagiaan ni banyak jalannya. Kadang-kadang ada jalan melalui keluarga, kadang-kadang jalan melalui kejaya, dia terpulang kepada individu. Yang penting kita kena jelas matlamat kita mau buat sesuatu tu, dan yang penting kita akan sentiasa mencari ilmu dan pengalaman untuk menjadikan kita lebih matang. Tidak semestinya kalau dia bekerja, dia berkahwin, hidup tak bahagia, tak semestinya. Hidup manusia ni berbeza-beza. Kita tak boleh samakan kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain. Sebab apa pelajaran cikgu petik satu perkataan daripada seorang tokoh agama mengatakan bahawa janganlah kita bandingkan kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain. Kerana apabila kita membandingkan kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain, kita tidak akan temui apa-apa kebahagiaan. Dan setiap manusia ini berbeza kebahagiaan yang Allah bagi. Jadi bersyukurlah dengan apa yang kita ada dan jelas matlamat hidup kita ni nak ke mana. Jadi setakat ini, setakat sini saja perbincangan kita. So mungkin kita akan sambung lagi. Dan cikgu suka kepada perbincangan sebab ini akan membuatkan kita lebih faham pembelajaran kita sebab ia berkaitan dengan kehidupan sebenarnya. So pelajar, kalau tiada apa-apa kita tunda dengan tasbih kifarah dan suratul As. Sekian, terima kasih.